ayat 32 muka surat 113 suratul Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Alhamdulillah hadirin, ada sambungan kisah dua orang anak ada kerana deki dengan kelebihan yang ada pada salah seorang, maka dia telah bunuh saudara dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala cerita kisah dua orang anak ada ni dalam cerita Bani Israel, dalam cerita tentang Ahlul Kitab. Dan ini sambung lagi ayat dia. Jadi Allah SWT untuk ajar anak ada pembunuh tu, dan Allah Ta'ala telah hantar burung gagak ni. Hantar burung gagak. Biasa kita dengar cerita ke tak? Allah hantar burung gagak, lepas tu burung gagak lagu mana? Tak. Mari nak ajar bagaimana nak tanah tak, mayat saudara dia tu. Jadi dia buat cerita kan, burung gagak balah bunuh, kemudian seekor mati, maka seekor tu gali. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut faba'athallahu ghuraban, seekor ya. Main mana seekor lagi? Main mana seekor? Tak ada. Memang cerita tu cerita Israeliat, tapi dia jadi masuk akal kan? Tak, masuk akal.
Sebenarnya tanah pun tak ada. Seekor lagi pun tak ada, tanah pun tak ada. Wa adanya fa ba'athallahu ghuraban yabhath fil ard. Allah Taala hantar burung gagak yang mana yabhath fil ard. Duk cari sesuatu di atas muka bumi ni. Terjemah ni bahasa. Yabhath. Duk cari sesuatu. Duk cari fil ard ni sama ada atas ataupun dalam boleh. Jadi soalannya kalau tanya mari mana seekor lagi, tak ada seekor, tak ada sebut seekor ya, kita sebut 2 ekor. Jadi burung gagak ni dia mari tu, dia mari buat apa dia? Mari dekat tempat pembunuh tu. Muka sifat burung gagak ni Nabi sudah bagi tahu dalam hadis kan, ni burung fasik, burung yang mana tidak ada kebaikan pada dia, burung ni. Dari sudut sekarang pun begitu juga, tidak ada kebaikan juga. Dalam hadis Nabi sebut al-ghurabul abqa. Burung gagak ada putih dada, ada tanda dia. Bukan semua gagak juga, dia ada jenis gagak ni, banyak jenis. Gagak yang mana kalau orang panggil gagak untuk dekat tanaman tu dak, gagak jenis makan biji-biji. Hak ni nak gagak ni jenis makan bangkai. Hak ni yang suruh dibunuh di tanah haram tu, Nabi sebut jenis dia tu. Jadi Allah Taala bagi tahu, Allah Taala bagi tahu dalam kitab dia, Allah Taala hantar burung gagak. Yabhathu fil ard. Duduk cari sesuatu tak mungkin. Cari gapo dia? Ada kawasan tu ada mayat ya, bangkai tu. Duduk cari bangkai. Tak. Jadi duduk cari, duduk tunggu tu. Jadi pembunuh anak Adam ni bila tengok keadaan lagu tu, dia syirik. Tak. Kita kena faham ni Nabi Adam ni syirik. Nabi Adam ni ngaji dengan Allah katanya. Tak. Allah sendiri ajar dia. Tak. Duduk saing-saing para malaikat. Tak. Dengan iblis tu dia sendiri kecek jumpa dia. Tak. Pas malaikat semua sujud. Pas ni anak dia sendiri. Pas kita tahu kan umur orang dulu kan panjang-panjang. Umur Nabi Adam panjang. Cakap tak ajar benda asah. Benda asah. Tentu dah dia kehidupan dia lebih tamadun daripada kita. Dia memang lagu tu dia orang daripada syurga. Tak. Itu perkara tu. Perkara yang mana untuk tanah ni orang cerdik ni cakap tak bermikir nak tanah. Tak, mayat ni. Tapi Allah SWT nak ajar dia, untuk tegur dia. Kadang-kadang orang cerdik ni bila ditegur dengan benda yang hina kan baru dia rasa. Jadi pada dah Allah Taala tegur gagak tu atau burung gagak tu pada dah sebagai penghinaan. Untuk tunjuk pada dia. Untuk tunjuk apa dia? Tunjuk perbuatan kesalahan dia tu. Tak, kamu ni setara dengan burung gagak. Burung gagak pula mari cari nak. Tak. Cari apa dah? Cari bangkai. Tak. Dia bangkai tu membuat. Kita duk berambat burung gagak tu memang kerja dia, memang sifat dia lagu tu. Dan seperti mana burung gagak tu sifat dia lagu tu, pun lebih kurang burung gagak juga. Jadi banyak pengajaran. Sebab tu dia Allah Taala bagi tahu fa asbahan nadimin. Lalu dia menyesal. Min ajli ni sambungnya ni. Min ajli zalika kata. Oleh kerana itulah kami telah fardukan ke atas Bani Israel. Annahu gapo dia man qatala nafsan bighairi nafs. Siapa dia bunuh mana-mana jiwa tanpa hak. Tanpa jiwa tu bunuh jiwa lain lah. Atau buat kerosakan di atas muka bumi. Dengan bunuh jiwa manusia dengan ramai. Maka faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Seolah-olah dia telah bunuh semua manusia. Semua manusia. Jadi ayat ini bukan bermakna dosa, maknanya diharamkan bunuh ni ketika pada Taurat ya, dia tidak. Ni benda ni lama dah, daripada zaman Nabi ada dulu lah. Kita boleh bunuh orang ni. Tak boleh bunuh orang. Cuma hak ni mari takkid. Bahawa kisah ni masih lagi berkenaan dengan Bani Israel ni pun sama berkenaan Bani Israel. Bani Israel lagu mana? Ahlul Kitab tu deki dengan Nabi. Jadi cerita kisah dua orang anak Adam ni, dua orang anak Adam ni masalah deki. Deki dengan kebaikan yang Allah Taala bagi pada satu orang tu. Jadi sebab tu Allah Taala masuk ke kisah ni sini. Sebab ni siap dia ni, laras bahasa ni, kita dah baca kisah berkenaan dengan Bani Israel, Ahlul Kitab, deki dengan Nabi yang Allah Taala bagi kebaikan kepada dia tu. Maka Allah Taala nak tegur Bani Israel, Ahlul Kitab ni, jangan kamu jadi seperti mana tu anak Adam yang mata-mata kerana deki pula kerana kelebihan yang diberi oleh orang lain, kelebihan yang ada pada orang lain, sehingga dia bunuh saudara dia.
Jadi sini Allah Taala bagi tahu nak ayat pada kita ni dan nak peringat pada Bani Israel. Tak. Sebab apa sebut Bani Israel sini min ajli dzal. Oleh kerana itulah kami telah fardu ke atas Bani Israel. Telah harai ke atas Bani Israel. Atas kita tak, atas kita bersama. Apa sebut Bani Israel? Sebab mereka lah khususnya orang paling banyak sekali bunuh orang. Tak, paling banyak sekali buat perancangan untuk bunuh orang. Tak. Tengok dalam bukti-bukti sejarah, kerosakan demi kerosakan. Hatta para nabi mereka bunuh. Hatta para nabi pun mereka bunuh. Nabi Isa tu mereka juga nak bunuh. Tak. Nabi kita pun berlaku Uhud tu kan? Kerana Uhud ke Khandaq tu, kerana perangai dia dimainkan oleh Yahudi Madinah. Jadi mereka sampai bila-bila Allah tak nak bagi kepada kita ni sikap mereka. Sebab tu disebut khusus tentang mereka ni. Bukan bermakna hukum tu khusus untuk mereka, tidak. Tapi disebut nama mereka berbanding bangsa lain, berbanding umat lain ni, kerana mereka lah tak, yang mana sentiasa buat perancangan untuk buat kerosakan di atas muka bumi ni, buat kerosakan. Jadi Allah Taala bagi tahu qanun Allah, dia bunuh mana jiwa ni seolah dia telah bunuh semua manusia. Begitu siapa dia menyelamatkan mana jiwa, dia seolah diselamatkan semua jiwa. Walaqad ja'atuhum rusuluna, telah datang pada mereka rasul kami dengan buat bukti. Tapi Allah Taala bagi tahu inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lam, tapi kebanyakan daripada di kalangan mereka selepas datang bukti-bukti ni dak la musrifu, mereka berpaling, tak sikut. Kemudian bila datang hukum bunuh gitu, dak bunuh seorang, ni hukum merampak pula, hukum buat kerosakan dosa lagi, hukum bunuh. Hukum bunuh waktu bunuh biasa, ni hukum bunuh merampak. Dak. Jadi hukum dia tak sama, tadi bunuh balas ya. Jadi Allah Taala bagi tahu innama jazaa'ul ladzina yuhan, sesungguhnya balasan orang yang mana memerangi Allah dan Rasul. Orang lagu mana? Wa yas'auna fil ardi fasada, buat kerosakan dengan bunuh orang, tak curi barang orang, rampok orang sehingga bunuh. Orang lagu ni hukum dia lagu mana dalam Islam? Dia ta'zir. Tak. Diberi pilihan oleh Allah SWT kepada pemerintah, sama ada an yuqattalu, sama dibunuh semula, ataupun bunuh dia cara au yusallabu, salib. Boleh juga. Untuk takhwif, untuk menakutkan supaya pencuri perampok-perampok ni tak berani insya-Allah Allah SWT. Dengan cara lagu ma'au tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf. Tak. Ataupun dengan cara potong tangan, dia potong kaki. Tak, potong tangan. Tengok jenayah cara mana. Kalau dia merampok tu sampai peringkat hilang nyawa, tak, maka bunuh. Tak, kalau ramah sangat tak, maka cara nak bunuh dia tu dengan salib. Dia beri biar penjenayah tak berani. Kalau tidak berlaku hilang nyawa, hilang bagi orang ya, kena higap, maka sila potong tangan kanan, potong tangan kanan, tak, potong tangan kaki kiri. Allah SWT. Ataupun tengok jenayah dia lah, merampok kecil-kecil ya. Tak. Ni kerana tak ada modal ya. Maka kerajaan tengok, pemerintah tengok, dah ni kena halau buai negeri, buai daerah. Dan ni ayat ni turun berkenaan dengan kaum satu kabilah Arab. Tak. Mereka awal masuk Islam, nyama masuk Islam. Tak. Jadi mereka bila mari ke Madinah demam, tak sihat, sakit. Tak. Jadi Nabi SAW tengok mereka rasa sial kan. Nabi kata, gilah duduk dekat apa, orang pera utara tu. Ada sahabat Nabi pera utara, kuasa dekat utara tu. Tak. Pergi minum susu dia, minum air kecil dia, buat berubat. Air kecil untuk berubat, untuk penyakit demam-demam. Itu zaman Nabi SAW. Tak. Dia ada sebagai penyakit makruf, cara perubatan zaman dulu. Tak. Untuk sembuh ni minum air kecil utara, dan minum susu utara. Jadi Nabi SAW bagi tahu pada mereka gitu. Jadi mereka pergi tak keliru tengok utara banyak ni. Tak. Ya. Tengok utara banyak. Jadi dia bunuh. Jadi bunuh sahabat perutara tu, dia ambil semua tu buat lari. Dalam riwayat lain, dia buta pula mata. Dia buta pula dia samalu. Dia buta pula mata ni. Batas wi cek siapa dia kan? Dia jadi saksi. Jadi Nabi dapat tahu. Jadi bila Nabi dapat tahu tu, Nabi kejar, perintah kejar. Dia ambil lagu-lagu mana? Dia igak tahu Nabi hukum gini. Tak. Nabi hukum. Nabi hukum dengan berat juga. Tak, dengan berat juga Nabi hukum. Dengan apa dia potong tangan dia, potong kiri, lepas tu tak bagi air.
Lepas tu mata dia pun dibutakan balas mula. Dia biar gitu. Kerana kezaliman gitu. Dia semua hukum Islam ni sebenarnya nak suruh perik, nak suruh perik. Bila hafal pada pemerintah lah. Kalau tak hafal pada pemerintah, ni tengok illal ladina tabu, kecuali bila dia bertaubat. Kalau tak dega tak apa. Tak masuk Islam, hapus mula dosa. Ataupun satu hari tak dega, maka dia boleh taubat gitu. Kecuali lah semua tidak ada khilaf lah. Dosa-dosa kejahatan yang diambil berkait dengan hak manusia, harta-harta orang kan, tak ada khilaf di kalangan ulama. Cara taubat dia kena kembali ke semula, lagu mana dia tak boleh taubat sendiri. Cuma kalau berkait dengan hudud Allah, dak rejal gapo ke dak. Hak ni kalau tak hafal pada pemerintah, taubat jelah, tak usah duk cari. Kalau sebab zaman kita ni tak usah duk kehir ni, dak gege kok pula. Dah pemerintah tak laksana tu, salah pemerintah dah. Dak. Maka satu orang yang sudah berzina ke gapo ke dak, dia taubat kan. Taubat. Kalau zaman pemerintah Islam hukum hudud ada pun, dak. Dia tak perlu gece kan. Kalau tak ada, dia tak berigak, dia berzina, dak senyap-senyap dia pandang. Lepas tu mari insah dak. Lagu mana dia nak bersih dia? Taubat jelah. Dia tak perlu pergi cerita sebenar dak. Kawal dak berzina ke gapo tak perlu cerita. Dia bila Allah Taala sudah tutup kan, Allah Taala sembunyi tu, Allah tak bagi peluang lah tu. Dia pakai taubat. Bahkan sebenarnya huk mana berigak pun, huk mana macam mengandung ke gapo dak, tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajar pada kita supaya datang ke syubhat-syubhat biar tak jadi. Masa dia buat tak boleh nak kawal diri ke, tak khabar ke, tak kena barang ke, macam-macam. Helah. Sebab tu berkenaan dengan kisah apa dah, kisah Nabi Raja Ma'is dengan seorang perempuan ke tak? Seorang sahabat berzina ke? Sahabat-sahabat dia cerita kan, kisah sahih dalam riwayat Muslim. Nabi kata pada Ma'is, Nabi kata apa pada dia? Balik Nabi kata, fastaghfirillah, istighfar pada Allah, wa tub ilaih, taubat. Ambil lagi, itu kali ketiga dah dia. Yang mari kali ketiga, kali pertama Nabi kata tak betul ke? Tak. Masa tu buat mengendali keadaan macam-macam. Dia kata dak. Dia nak pergi belakang. Tak. Kali ketiga Nabi kata membalik istighfar kemudian taubat. Kali keempat dia mari pula kali keempat. Dia mari kali keempat pun dia mari juga. Abu Musa al-Asy'ari bagi tahu, kami dekat sama-sama sahabat ke tak? Kalau mak itu tak pergi, maka lepas gitu dah Nabi. Lepas gitu dah. Sebenarnya memang elok dah. Nabi tunjuk dah pada kita. Dia zina zaman sahabat berlaku rejal ni, semua mengaku belaka. Jenis berigak orang tengok, tak ada. Semua jenis mengaku. Nak jenis mengaku. Tak. Sebenarnya kalau dia orang tak ingat dah dia pakai tapak gitu, Allah tak lampu. Allah SWT, Nabi pun suruh sebenarnya. Tapi bila siapa dah kepada pemerintah, tak cukup bukti gapo-gapo dah tak. Pemerintah pun tak boleh buat gapo. Hakim pun tak boleh buat gapo. Hakim dia kena tegakkan hukum Allah SWT. Lagu mana dia kena tegak. Bila semua sabit berlaku dah, tak ada syubhat langsung, maka tak boleh dah, dia kena reject. Dia kena tegakkan hukum Allah SWT. Sini antara walaupun dosa lagu ni pun illal ladzina tabu min qabli an taqdirun, kecuali orang yang benar bertaubat sebelum dia kena igaan. Maka ketahuilah innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sambung dengan surah Al-Maidah muka surat 113 lagi. Ayat 35. Ayat 35. Jadi di sini Allah SWT celah jumlah mu'taridah. Khitab kepada kita. Daripada ayat 12 lagi sampai ayat 33 ni, ataupun 32, berkenaan dengan Ahlul Kitab Yahudi. Bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah SWT, sikap mereka dengan Nabi mereka, dengan Nabi Musa AS. Dan Allah SWT cerita kisah Nabi Adam ni untuk isyarat dan nasihat kepada mereka jangan deki dengan Nabi SAW. Ambil iktibar apa yang berlaku pada dua orang anak Adam. Kerana deki semata-mata, maka dia telah binasakan diri dia. Jadi orang yang rugi, jadi orang yang menyesal. Jadi Allah SWT cerita ni, kisah dua orang anak Adam ni dalam cerita Ahlul Kitab, dalam cerita tentang Bani Israel, supaya mereka ambil iktibar, ulama-ulama mereka
Mereka tak boleh ikut Nabi ni kerana deki semata-mata. Jadi Allah SWT cerita pada kita sehingga berlaku pembunuhan, kemudian cerita tentang hukum yang lebih teruk lagi, rompak samu, hukum dia lagu mana, Allah jelas pada kita. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina, ayat 35 ni kembali pada kita semula, umat Nabi semua. Wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan, carilah wasilah untuk hampir pada Allah SWT. Carilah jalan untuk hampir pada Allah dengan apa dia? Dengan ketaatan, dengan ketaatan pada Allah SWT, dengan taat perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wajahidu fi sabilih, berjuang bersungguh-sungguhlah di jalan dia, jalan Allah SWT. Mudah-mudahan kamu berjaya. Ini nasihat daripada Allah SWT kepada kita, umat Nabi. Kemudian bawa suasana akhirat. Bawa suasana bagaimana orang yang mana telah sia-siakan peluang hidup dunia yang sementara tempat ujian ni, dia kufur dengan Allah, langgar perintah Allah SWT. Allah Ta'ala gambar kepada kita, innal ladzina kafaru, orang yang mana balik akhirat adalah dia kufur dengan Allah. Law anna lahum ma fil ardi jami'ah, kalulah mereka memiliki apa yang ada di atas muka bumi ini milik mereka belaka. Wa mislahu ma'ahu, dia sekali ganda lagi mereka miliki. Nescaya Allah Ta'ala bagi liyaftadu bihi min adab yaumil qiyamah, nescaya mereka cuba untuk tebus diri mereka dengan bagi belakang apa yang ada di atas muka bumi ini, dua kali ganda, untuk tebus mereka supaya selamat daripada azab pada hari kiamat. Allah Ta'ala bagi tahu, kalau ada pun ma tukubbila minhum, Allah Ta'ala tak terima dah. Allah Ta'ala gambar kepada kita suasana putus asa, orang yang balik dalam keadaan derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qadiyah kita atas dunia ni ujian, taat, taslim ataupun kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bagi mereka yang balik dari keadaan kufur ni, walahum azabun, azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju min nar, Allah Ta'ala gambar bila masuk neraka, mereka ingin keluar daripada neraka. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka ingin keluar daripada neraka, wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak akan mampu untuk keluar. Kalau ikut turut tema sahah ni, gambaran ahli neraka pun Allah Ta'ala berdetail sikit. Kalau kita ambil jantung belakang, kita akan nampak suasana. Permulaan gini, permulaan nak tubik, pada permulaan tubik tu kena enjar, pada akhir sekali tak situ tubik. Akhir kali kan bukan minta seluar api neraka ya. Hak tu pun tak boleh juga. Minta seluar api neraka bukan sama satu hari ya. Tak. Hak tu pun Allah Ta'ala tak terima. Gambar yang putus asa. Yuridun, mereka ingin keluar daripada neraka, wa ma hum bikharij. Allah Ta'ala beritahu mereka tidak akan keluar daripada neraka. Dia walahum azabun muqim, dia bagi mereka azab yang kekal. Kemudian datang lagi hukum, wasariqu wasariqatu, bagi pencuri. Tak ada perompak ni pencuri, beheknya lagi. Wasariqu wasariqatu, bagi pencuri lelaki dan pencuri wanita. Sebut lelaki biasanya orang lelaki lah, sebab curi-curi ni. Sebab jenis pelanggaran perintah Allah SWT, curi ni orang lelaki, bunuh pun orang lelaki. Sini wa yas'auna fil ardi fasadin, semua dhamir dia orang lelaki biasa. Sebab ni biasa kait dengan orang lelaki. Orang perempuan ada jangan. Tapi kalau bab azaniyatu wazani, kalau bab zina, bab apa, bab perkara gini, permulaan dia daripada orang perempuan. Permulaan dia daripada mana? Orang perempuan dia terbuka. Sebab tu orang perempuan ni dia kena tutup semua. Kena tutup semua. Allah Ta'ala yang buat kita, dia tahu. Wasariqu wasariqatu, bagi pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Sabit curi, waqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah, maka kena potong tangan. Potong tangan. Mula-mula tangan kanan, curi pula tangan kiri, curi lagi kaki kanan, curi lagi kaki kiri. Waqta'u aydihuma, maka dipotong tangan. Jazaa'an bima kasaba nakala min, balasan dengan sebab usaha yang telah dia buat tu, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nilai berapa nilai? Sebenarnya kalau kita tengok hadis-hadis kan tak, curi ya, curi tak ada nilai apa pun tak. Zahir hadis lah tak. Maka dia kena potong tangan. Potong tangan asal.
Tapi benda tu bari-bari tu yang dicuri. Cuma oleh kerana ada hadis-hadis, kira ada hadis bagi tahu nilai dia rubuk dinar. Rubuk dinar ni 1/4 dinar. Dirham ke? 3 dirham. 3 dirham. 3 dirham ke atas semua tangan. Maknanya sebenarnya tak ada nilai kot. Bahkan dalam hadis Nabi, satu orang curi itu dengan majinah, dengan benda yang mana tidak ada nilai benar, dia potong tangan, dia curi. Tak, curi. Sebab apa nak hapuskan? Curi nak hapuskan. Nak dihapuskan. Tak ada. Dia Allah Taala tahu manusia ni ditakuti dengan potong tangan ni bagi kesal. Sebab tu sebenarnya manusia tak tahu hikmah dia ya. Kalau dia tahu hikmah di sebalik hukum hudud Allah SWT ni, dah. Dan saya mereka pun dah akal tegak ke hukum hudud ni walaupun syubhat. Tu. Kalau dia tahu di sebalik dengan sebab ada hikmah, sebab Allah Taala tidak zahir hikmah dia. Hudud ni Allah Taala tak zahir hikmah dia. Tapi itulah sebab tu dia kena mari daripada kita faham tentang Allah tu. Allah ni siapa dia? Ilmu dia lagu mana? Dia tahu, dia buat kita, dia belaka. Tak. Kalau kita tahu hikmah dia ni, nescaya orang akan tegakkan hudud walaupun syubhat. Walaupun ada syubhat. Tak. Ada syubhat. Nilai 3 dirham potong tangan, tapi sebenarnya kalau nilai tangan ni 25 ekor unta ni nilai tangan dari Islam. Tak. Kalau salah orang ke apa dia? Tak. Gurau ke ataupun tak sengaja ke tak? Balah ke tak? Kata ngah parai ke apa tak? Putus tangan ke tak? Kisah kena bayar. Tangan kita ni nilai dia 25 ekor unta. 25 ekor unta. Tak. Tapi kalau curi bagi tak ada nilai gitu kena kat tangan. Ada. Jadi Allah Taala bagi tahu ini hukum daripada Allah SWT. Ini hukum siapa dia curi, sama ada lelaki atau perempuan sama ya, kerak tangan dia. Kasabana kana min Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Allah Maha perkasa. Tapi faman taba min ba'di zulmih. Siapa dia bertaubat selepas dia buat zalim, kemudian dia baiki kehidupan dia, maka Allah Taala akan terima taubat dia. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bab kena kat tangan ni, alam tanah tengok. Bila mari hukum kan tak mari sama ayat ni. Allah Taala nak supaya kita tanah diri kita ni, kalau tidak setan mari. Kita buat macam kita ni milik kita. Semua ni tak kita akan menjadi persoalan kan. Sebab tu Allah Taala datang, alam ta'lam annallaha. Tahukah kamu? Bukankah kamu tahu bahawa annallaha lahu mulku sam. Milik Allah belaka sama ada apa yang dia di langit dari bumi. Jadi dia boleh azab siapa yang dia kendaki, dia boleh hampun siapa yang sebab dia Tuhan. Wallahu ala kulli syai'in. Dia Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Ingat macam. Tak setuju nak ke hakim sila. Tak, sila. Tapi muka balik menghadap Allah Taala belakang. Kemudian ayat seterusnya ni, Allah SWT hiburkan Nabi, tasliah untuk Nabi, hiburkan Nabi. Tak. Dalam nak islah umat ni, Allah Taala bagi tahu umat kamu macam ni lah. Tak. Ke arah kekufuran cepat, ke arah maksiat cepat. Tak. Ke arah nak suruh jadi molek ni payah. Allah Taala gitu. Sunnatullah gitu, kejadian gitu. Budak nak suruh pandai payah kan? Nak suruh pandai tak payah. Tak. Semua kena main peranan, mak pak kena main peranan, cikgu kena main peranan. Tak. Berapa orang cikgu nak suruh budak sampai budak cerdik. Tak. Hari-hari buat latihan. Nak suruh bodoh mudah ha? Tak pergi sekolah. Mudah. Tak buat gapo-gapo. Elok gitu. Sunnah. Nak islah gitu tak? Nak islah. Nak islah ni payah. Tak. Nak islah ni payah. Kita tengok pak kita sekarang ni, tak. Padahal kita ni asalnya semai rapat-rapat. Sama-sama tak email sawu subuhakum. Penuh kasah, rapat kasah, penuh kasah, rapat bertahun-tahun daripada kecil, daripada celak mata pergi masjid gitu dah tak email semua masjid. Tak. Tapi mari keadaan 2 tahun gini, lah ni tak boleh dah. Suruh rapat dah. Kajian suruh pun, semua pun tak boleh rapat. Duduk semua jauh-jauh juga. Tahu ke apa? Memang sifat kalau kita tak faham hakikat kita akan nampak ah. Tak. Dan ini menyedihkan Nabi SAW. Dan ayat begini untuk hiburkan Nabi dan untuk hiburkan orang yang menuntut Islam. Dan supaya dia berhati-hati lepas ni. Jangan mudah-mudah waktu biar fatwa memudahkan umat ni tinggal amal kan. Sebab umat ni memang cepat. Ke arah tak buat amal ni cepat. Sekarang ni orang tak maya Jumaat amal lagi ni. Tak ada rasa gapo lagi. Tak, kat masjid. Tak maya. Tak ada rasa gapo. Tak ada rasa
Gapo lagi. Bahaya, pesen lagu tu. Sebab tu Allah Taala kata, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzi, wahai rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil. Jangan kamu bersedih dengan orang yang mana segera ke arah kekufuran. Ke arah kekufuran ni segera. Siapa ni? Golongan munafik lah. Golongan orang mukmin ada nifak yang lemah iman. Tak. Minal ladzina naqalu, di kalangan orang yang mana mulut kata amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, tapi hati iman tak masuk lagi. Ni. Dalam ayat lain ke apa dia? Tak. Sebab apa gini? Terkesan dengan Yahudi. Wa fiikum sama'una al-kadhib. Ada di antara kamu ni sahabat. Sama'una al-kadhib. Suka dengar berita-berita dusta, kecek-kecek dusta. Ni Allah Taala ayat pada Nabi. Wahai Rasul, jangan kamu sedih berkenaan dengan tengok orang yang mana segera ke arah kekufuran, ke arah amal kufur, ke arah syirik, ke arah bid'ah, ke arah maksiat ke tak? Cepat. Ke arah ngopak, ke arah fitnah. Tak, berita-berita ngopak segar, berita fitnah tak? Jadi cepat. Yang mana Allah nak bagi tahu, beriman dengan mulut, hati tak masuk lagi. Dia juga minal ladzina hadu. Dia juga berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Sama'una lil kadhib, sama'una lil kadhib. Mereka suka dengar berita-berita dusta. Suka dengar berita dusta. Berita tahu mana? Tak, cerita-cerita khurafat, tak, cerita-cerita ingat belaka ni. Ingat belaka. Detail. Tak. Hadis-hadis palsu kan cepat dia sebar. Jadi ingat dia. Tak. Dah hadis sahih banyak, dia tak ingat. Hak sahih dia tak ingat. Hak palsu ingat belaka. Ngapa belaka? Dia mudah ingat dekat. Cerita-cerita palsu ni sama'una lil kadhib. Tak suka dengan berita-berita palsu. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Dia suka dengan berita-berita untuk suka dengar kepada satu kaum yang mana yang tak mari jumpa Nabi. Ni isyarat pada apa? Ulama-ulama Yahudi. Dia ulama Yahudi ni ada tak suka tahu hal Nabi. Dia nak tahu, tapi dia tak sejumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sejumpa Nabi. Dia ada kebesaran dia, ada kesombongan dia. Sebab dia pergi Madinah dulu kan. Dia ada tepeti dia lah, tepeti dia ahli majlis dia ni. Besar-besar ni tak. Dia tak sejumpa Nabi. Tak, dia tahu dia jumpa Nabi. Dia tak jumpa. Ni Allah Taala kritik ni di kalangan munafik ni, di kalangan orang Islam ni, lemah iman dah. Suka dengar daripada orang lagu ni, orang yang mendusta tentang agama ni, ulama-ulama Yahudi. Yuharrifuna al-kalima mimma ba'di mawadih. Mereka tahrif perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat dia. Mereka telah ubah dah. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita bagaimana Nabi berhadapan dengan orang Islam. Tak. Dia orang Islam pun Nabi tak boleh pegang, tak boleh arah gitu kan. Tak, dengan targhib, dengan nasihat. Demo ni bukan ada kepentingan. Ada kepentingan. Jadi ni kan, jadi bila duduk dalam majlis Yahudi lagu tu, dengar syubhat-syubhat dia, dengar cakapan dia tu pening. Tak, pening. Itu mari tanya Nabi tu. Mari tanya Nabi macam-macam, betul kau ada Islam lagi ni, betul kan? Kadang-kadang benda ni tak perlu kecek lagi. Itu Nabi tak benar. Dia jadi timbul syubhat pada orang lain pula. Ni nak bina generasi ni, nak bina umat ni, Nabi berhadapan dengan keadaan gini. Keadaan begini. Yang Allah Taala cerita pada kita. Yaqulun, ni syubhat mereka lagu mana bila sahabat pergi? Tak. Yang lemah-lemah iman. Tak. Dalam proses dia. Sebab tu ayat supaya jauh, jangan jadikan mereka ni sebagai teman, jangan jadikan mereka sebagai teman. Kita lalu berapa kali dah? 3 kali dah. Sekali dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya minhum. Jangan kamu ambil orang kafir sebagai teman. Dalam surah An-Nisa 2 kali. Surah An-Nisa 2 kali. Dan Allah Taala bagi tahu jangan jadi kau kafir sebagai teman. Sebagai teman. Pada dari surah ni pula ada. Bagaimana? Kalau pergi dari majlis ni bercakap apa? Yaquluna in utitum hadza fakhudhu. Mereka kata pada para sahabat, yaqulun in utitum hadza. Kalau kamu diberitahu gini, ni boleh ambil. Kalau diberitahu gini, ni jangan. Dia pula. Dia pakai betul Nabi pula. Nabi ajar ke tak? Dia pula ya pula. Dia pula tapih pula. Ni bahaya. Dan kita sebab kita kena bawa sahabat jalan lagu ni dah sejarah dia gitu. Sejarah dia sebenarnya asal dia ni. Nabi ni baru. Kita jangan buat Nabi ni lama. Gitu tak. Asalnya dia pun lama dah. Dia terkesan juga. Tak. Dia biasa dah. Tak. Walaupun beriman dengan Nabi ni, tapi kesal dia rumah jadi. Tapi bila pergi kan, dia kecek.
Dia kecek ni orang ada kedudukan. Orang yang mana ada kedudukan dengan bahasa lembut, dengan kemewahan dia. Saya masyarakat yang serupa, yang ada kebesaran makhluk juga. Kata kesan. Dia ada orang dia. Sebab tu Allah Ta'ala cerita kan, siapa dia jenis dengan fitnah ni? Orang dalam hati dalam tu ada super tu juga. Ada penyakit sama. Dia sejalan dah. Allah Ta'ala buat fitrah kita gitu kan. Allah Ta'ala buat fitrah kita lagu tu. Tak. Wa man yuridillahu fitnatahu ni Allah Ta'ala bagi tahu. Orang yang mana Allah Ta'ala ingin buat fitnah pada dia, Allah Ta'ala ingin uji dia ni, maka falan tamlikanahu minallahi syai'a. Maka kamu tak dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah sedikit pun. Itulah orang yang mana Allah Ta'ala tidak ingin bersihkan hati dia. Ulaikal ladzina lam yuridillah an yutahhira qulubahum. Itulah orang yang mana Allah Ta'ala tidak ingin bersihkan hati dia. Bagi mereka di dunia ni khizyun, kehinaan. Bagi mereka di akhirat azabun azim. Ini Allah Ta'ala cerita pada kita. Samma'una lil-kadhib. Mereka suka dengan berita dusta. Akaluna lis. Ini ulama mereka, ulama-ulama Yahudi. Tak. Samma'una lil-kadhib. Suka dengar berita dusta. Berita-berita dusta. Tak. Tapi tak tegur. Allah Ta'ala kata sama ni ulama ni. Ulama ni sesat kan? Dia bukan apa dia? Tak kecek benda batil, dia ngajar molek tak. Dia bukan setakat tu ulama. Ulama ni kalau dia dengar berita-berita dusta, dia kena betul. Dia tak betul, dia dengar dia dengar benda dusta, dia kerana gaji dia, kerana upah dia, kalau dia ambil tu semua haram. Suh belaka. Akaluna lisuh. Tak. Akaluna lisuh. Kalau dia ambil batil belaka. Sama'una lil, Allah tak bagi tahu sama, bukan kecek dengar. Nah, sama'una lil kadhib akaluna lis. Ini kesesatan ulama-ulama Yahudi ni. Tak. Dengar berita dusta senyap, tahu kebenaran senyap. Berapa senyap tu? Tak boleh kecek kan? Kecek ke? Puyuk kita terbalik. Tak boleh kecek. Ya, puyuk nasi. Kerana nak jaga gaji, nak jaga kedudukan dalam masyarakat, tak si masyarakat tolak. Akaluna, Allah tak bagi tahu. Apa yang dia ambil tu suh belaka. Makanan apa dia? Sumber haram. Kemudian Allah Taala detail ni, fa in ja'u kafahkum. Sekiranya mereka datang jumpa kamu wahai Muhammad. Siapa dia datang ni? Ni ulama-ulama Yahudi. Ni perangkat Nabi sah. Ulama Yahudi cuba perangkat Nabi. Tak. Sebab nuzul dia ni ada dalam Bukhari, ada dalam Abu Daud, ada dalam Nasa'i, dan ada dalam Ibnu Katsir, dalam kitab Ibnu Katsir. Jadi Yahudi ni sirah bagi tahu pada kita kan, berlaku perzinaan di kalangan mereka, berlaku zina, berlaku orang lelaki yang sudah berkahwin berzina dengan satu orang perempuan, orang lelaki Yahudi yang sudah berkahwin berzina dengan satu orang perempuan. Jadi dia pun mesyuarat sama-sama dia, ulama-ulama Yahudi mesyuarat ni, mufti-mufti ahli fatwa Yahudi ni. Dia kata ni peluang kita ni. Peluang kita apa dia? Kita panggil Muhammad. Kita panggil Muhammad ni biar dia buat putusan ni. Ni nak perangkat ni, bayar kan? Dan kita kena faham Nabi ni nak bina hubungan dengan Yahudi. Nabi nak kata aku nak 10 orang Yahudi. 10 orang yang ulama Yahudi masuk Islam. Semua Yahudi akan masuk Islam. Tiba-tiba majlis ulama panggil Nabi. Majlis ulama Yahudi panggil Nabi. Tak. Dia mereka panggil Nabi untuk perangkat Nabi. Untuk perangkat Nabi. Kisah berlaku satu orang lelaki Yahudi yang sudah berkahwin berzina. Tak. Jadi dia pakat sama dia, kita panggil Muhammad biar dia buat putusan. Berapa nak suruh Nabi buat putusan ni? Dia nak buat putusan, suruh Nabi buat putusan sama dengan mereka buat putusan. Sebab putusan yang mereka buat ni, fatwa yang mereka buat ni bercanggah dengan Taurat. Supaya dia kata kita suruh Muhammad buat putusan. Jadi bila Muhammad buat putusan seperti mana kita, jadi keputusan kita sah. Nabi buat putusan kita juga. Ni payah ni keadaan Nabi ni, malu Allah ke habis kan? Tak, tapi ni ujian. Tak. Bayar Nabi nak mereka Islam. Berbahaya dalam majlis-majlis ni orang soleh-soleh nampak muka juh, Nabi nak mereka Islam tak. Bagi Nabi dak pergi ngadat Nabi belakang, bagi tahu pada Nabi minta tuan buat putusan berkenaan dengan orang yang mana berzina di kalangan kami. Tak. Ingat. Dan mereka pakat dah ni. Pakat dah sepakat. Ijma' kami gapo dia? Bila siapa orang berzina ni, hukum media lagu mana? Protes satu kali. Lepas tu malu di khalayak. Duk atas hima malu. Tak. Arok dalam bandar, dalam kampung.
Itu mereka ijma' tu. Jadi bila jumpa Nabi kan, Nabi kata apa? Hatut Taurah, mari Taurat. Dari Taurat lagu mana? Mula-mula Nabi kata dalam Ibnu Katsir, dalam Nasa'i, dalam Abu Daud. Nabi tanya siapa dia paling alim sekali? Siapa dia paling alim sekali? Maka mereka tunjuk, mari paling alim sekali itu Taurat. Maka Nabi tanya mereka, aku tanya dengan nama Allah. Nabi sebut kira anshuduka billadzi la ilaha illallah. Aku minta dengan nama Allah yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia. Dialah yang telah menurunkan makanan daripada langit kepada kamu. Dialah yang telah belah laut pada Musa. Dialah yang telah selamatkan kamu daripada Firaun. Nabi bersumpah dengan benda-benda besar Bani Israel kan. Hukum Taurat dari bab zina lagu ni lagu mana? Dia kata aku tak pernah dengar lagi orang bersumpah dengan Allah lagu ni dah. Jadi tak berani dia. Dia kata sebenar reject. Tapi kami sudah ijma' dah. Tengok ni, ijma' dipanggil. Ijma' kami ni semua. Kalau ada lagu ni kami buat fatwa. Bayangkan keadaan Nabi malu Allah. Kalau kita kata ni bahaya keadaan Nabi ni. Ada. Tapi Nabi Allah SWT bagi taufik pada Nabi kan tak? Nabi tak terkesan. Tak. Bila Nabi tahu hukum dia reject, Nabi perintah kepada dia reject, dah hukum reject. Tetapi nak royak reject ni depan peti belakang ni semua ni yang mana kita nak mereka ni terima kita. Inilah peluang dia ni. Orang kita kat darurat dakwah dah. Dakwah paling utama sekali. Asal dakwah asal terima Islam dulu. Lepas ni kat tak apa kita tak kira. Ni. Kalau orang syubhat kan kerana atas nama dakwah ni dak langgar perintah Allah Taala. Tak ada mana ada tengok Nabi. Masa tu Nabi paling nak saya, Nabi nak 10 orang. Kalau boleh terima masa tu kat apa orang kita. Tapi Nabi dia jadi payah ni orang ni sebab apa? Nabi konsisten di atas perintah Allah SWT. Nabi tak berubah sikit apa. Dia ni menyebabkan ulama Yahudi nak marah. Jadi Allah SWT cerita pada fa in ja'uka fahkum bainahum. Bila mereka datang jumpa kamu dak untuk buat keputusan di antara mereka, Allah Taala bagi pilihan pada Nabi. Sama ada Nabi buat keputusan ataupun Nabi paling. Allah Taala bagi keputusan pada Nabi. Tak paling kurang apa? Tak paling kurang kan? Ada yang buat keputusan sendiri, ada yang mau tak paling gitu. Kali kita tu Nabi dak kan. Nabi dengan berani litah habis. Litah semua fatwa-fatwa ijma' kata. Kalau zaman kita ijma'. Nabi tanya dulu. Nabi tanya bab dalam kitab Taurat kan rejah. Bab apa jadi mula-mula jadi ubah gini ni? Mereka bagi tahu, ulama bagi tahu. Sebenarnya ada pembesar di kalangan kami yang berzina. Tak, bila pembesar di kalangan yang berzina tak, maka kami tak tegamak nak tegakkan hukum dia. Nak tegakkan hukum dia. Jadi lepas tu pula berlaku pula orang biasa zina di kalangan Yahudi tak. Jadi bila orang biasa kami nak tegakkan hukum reject pada dia. Jadi mari orang ramai marah. Orang mau marah pada ulama. Kerana tak taing set kayangnya tak kena. Awak set marhim biasa ni kena gini pula tak. Jadi balah. Berlaku berbalah perselisihan sama-sama ulama. Jadi mereka duduk bincang musyawarah mulai lagu mana? Jadi ijma' mereka lagu mana? Gini. Tak ada reject, buat perintah Allah Taala tu tak jadi reject. Jadi hukumnya dia tukar dengan sebab 100, kemudian malu depan ramai. Ni betul ubah hukum Allah ni bukan kerana saja-saja, semua keadaan belakang. Keadaan tu sesuatu. Ini keadaan dia. Dia semua ni sesat belakang, batil belakang. Dan Nabi kata tak, maka aku mula-mula sekali. Tengok Nabi litar belakang. Aku mula-mula sekali yang akan batalkan semua orang buat tu. Maka Nabi suruh reject. Tengok. Nabi Isa turun ni, mula aku buat gitu kan. Tak cara dah. Gapo dia keadaan masyarakat jahil lagi ni tak ada ni. Para anbiya ni Allah ni buat hal. Mari daripada sebab mereka ni wakil daripada Allah. Mereka tahu kebesaran. Kecil itu berdasarkan kebesaran Allah. Mana boleh tangguh-tangguh dah? Tu kalau kita mari berita siapa daripada benda yang paling besar sekali. Dunia kita gitu juga. Tengok dunia. Tengok ahli dunia ni. Ramai bila mari daripada besar ke tak? Tengok boleh laksana ke? Seluruh dunia boleh laksana. Bila benda tu mari daripada arah dia WHO, mari semua ke tak? Semua ada belakang. Besar ni perintah paling besar sekali ni. Buat belakang, senyap dik belakang. Ada ke kudrat tu ada ke? Alakau dunia ada, alakau perintah lain ada, tapi perintah Allah tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada kebesaran itu tak ada. Sebab tu kita tengok para anbiya ni, mereka ni bila kecek tentang hukum Allah ni, kerana mari daripada hati yang mana kebesaran Allah SWT. Dia ni yang jadi masalah kita ni. Tak. Nabi SAW tak peduli. Tengok dalam Ibnu Katsir. Nabi kata aku mula-mula sekali akan litai belakang hukum. Padahal masa tu ijma' dah tu.
ijma'. Litai belakang. Nabi tidak peduli, Nabi hanya terkesan dengan perintah Allah SWT. Terkesan dengan perintah Allah SWT. Sebab tu bukan senang. Tak. Dia berhajat pada apa? Kekuatan iman yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala kata, bila mereka datang jumpa kamu untuk kamu berhukum, kamu boleh buat pilihan. Sama ada kamu buat keputusan atau kamu berpaling, tak sah. Wa in tu'rid anhum, sekiranya kamu berpaling daripada mereka, mereka tak akan bagi mudarat pada kamu sedikit pun. Tapi kalau kamu nak berhukum dengan mereka, Allah Ta'ala kata fahkum bainahum bil qist. Maka berhukumlah dengan adil. Dengan adil lagu mana? Perintah Allah. Tengok bukan dengan cara lain Nabi. Sebab tu kita baca surah An-Nisa kan? Adil ni apa dia? Perintah Allah, sunnah Nabi, perintah Allah, sunnah Nabi. Itu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak nak suka pada orang yang berlaku adil. Allah nak bagi tu, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum. Bagaimana mereka mari nak jumpa kamu supaya kamu hukum, sedangkan bersama mereka sudah ada Taurat. Dalam itu ada hukum Allah Taala dah. Ni nak perangkat kamu. Thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kemudian mereka berpaling daripada hukum Allah. Allah Taala kata apa? Wa ma ulaika bil mu'minin. Tidaklah mereka itu orang mukmin. Bahaya tu. Tak berpaling daripada perintah Allah ya. Mereka itu bukan orang mukmin. Bah tengok keadaan kita, tengok ulama-ulama kita. Tak, bagaimana dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa Allah Taala, kami telah turunkan Taurat. Dalam Taurat ni apa dia? Hudan wa nur, petunjuk dan nur. Yahkumu bihan nabiyyun. Sekian banyak para nabi telah berhukum dengan Taurat ni. Semua puas hati belaka. Alladzina aslamu lil ladzina hadu. Para nabi yang mana? Aslamu lil ladzina hadu. Yang mana telah serah diri. Tak, untuk didik orang Yahudi, orang Yahudi. Begitu juga warabbaniyun wal ahbar. Begitu juga orang soleh-soleh di kalangan Yahudi. Begitu juga ahbar mereka, ulama-ulama mereka yang mana mereka sudah jaga kitab Allah Taurat ni. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka jadi saksi tentang kebenaran ni. Fala takhshawun nas. Tengok Allah kata, jangan kamu takut pada manusia. Ni takut kau orang, takut orang tak sokong, takut orang kamu. Wakhshawni, takutlah pada aku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat aku dengan nilai yang rendah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Itulah orang kafir. Itulah orang kafir. Orang kafir kan tak? Siapa tak berhukum dengan Allah, kafir. Tak. Kafir lagu mana? Wallahu a'lam. Kita tak payah soal. Tak. Tapi Allah Taala kata, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah ni, dia tak buat hukum Allah, tapi dia sebenarnya dia tahu hukum Allah betul, tapi dia siapa tidak berhukum Allah Taala kata dia kafir. Masuk kafir lagu mana? Kafir keluar daripada Islam ke? Kafir tak keluar daripada Islam ke? Hak tu tak penting. Balik kepada Allah diri. Allah akan buat keputusan. Mudah tu. Nanti kita lepas sama-sama kita pula. Cuma iyalah, kita tengok orang Islam tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Kita tak boleh tuduh dia kafir. Kita tak boleh mana keluarkan dia daripada milah, daripada tu. Serah pada Allah SWT. Tapi dia kena tahu, kita kena tahu bahawa siapa tidak berhukum Allah, bagi Allah ni kafir. Allah tak kata kafir. Allah tak kata kafir. Sama ada kita nak ayat kok dari sudut tafsir dia tu kufrun duna kufri. Ini kufur duna kufur yang mana tidak mengeluarkan satu orang itu daripada Islam. Itu pendapat kita ya. Allah tak kata, Nabi tak kata, Nabi pun tak sebut. Tapi yang pastinya orang yang tidak berhukum dengan Allah balik menghadap Allah SWT, Allah Taala kata kafir. Allah Taala kata kafir. Amal lam yahkum ma'adzallah. Di antara yang Allah Taala bagi, siapa dia tidak berhukum dengan Allah, fa ulaika humul kafirun. Kafir. Nah. Sebab tu kita buat istilah iman, kita beriman dan dalam hati kita tak tolak. Keadaan kita ni lebih teruk lagi keadaan kita ni. Ketika mana ayat ni ulama-ulama bahas, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tak berhukum dengan hukum lain. Dia tak laksana ya. Hak ni kita ni, kita tidak berhukum dengan hukum Allah, kita tukar hukum Allah dengan hukum lain pula. Zaman ni 2022 ni hukum Allah tak sesuai, tapi hukum lain sesuai. Nak jawab lagu mana? Balik kau dah. Tak rasa dah. Kalau Allah tak sesuai, orang lain tak sesuai, tak apa. Tak. Dua-dua sama. Ni dah Allah yang tak sesuai, orang lain sesuai. Bahaya. Nak jawab lagu mana? Nak better kan? Sama-sama kita tak lepas dah. Kalau kita tanya dah, berapa tak laksana hukum Allah SWT? Ya Allah, pada zaman itu hukum aku, pada hukummu apa sesuai pula? Sesuai pula. Wa katabna alaihim biha, di antara perintah Allah SWT, wa katabna alaihim, kami telah fardu ke atas mereka berkenaan dengan hukum Allah ini. Kepada dia annan nafs bin nafs, jiwa dengan jiwa. Tak kisah ni.
Dia kena jiwa dengan jiwa. Siapa dia bunuh orang, dia kena bunuh balas tanpa hak lah. Ain, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Begitu juga wal juruh qisas. Luka ni pun kena qisas juga, kena qisas. Tapi faman tasaddaqa, siapa dia nak maaf, bahwa kafaratun lahu, maka ini menjadi kafarah bagi dia, kelebihan besar. Orang yang mana dia tak tutup hak dia dah, maka Allah Taala ampun dosa dia, maafkan. Kafarah ini. Waman lam yahkum bima anzalallah, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humudz zalimun. Itulah orang yang zalim. Allah Taala bagi tahu zalim. Kalau satu orang tidak berhukum Allah, dia akan balik kepada Allah Taala, sama ada dia kafir, dia zalim, Allah Taala akan putus. Nah, Allah Taala akan putus, bukan kita putus. Nah. Wa qaffayna ala atharihim, kemudian kami iringi selepas itu dengan Nabi Isa, selepas Nabi Musa, selepas Taurat ni, Nabi Isa AS. Yang mana Nabi Isa ni, kehadiran dia ni dalam Taurat sudah membenarkan. Taurat musaddiqan lima baina yadayhi, telah membenarkan tentang Nabi Isa ni apa yang ada di depan mereka. Apa dia? Taurat, minat Taurat tengok. Dan kami bagi pada Nabi Isa apa? Injil. Dalam Injil ada apa? Hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Sekali lagi Allah Taala bagi yang membenarkan apa yang ada di depan mereka dari Taurat dan petunjuk, dan juga nasihat kepada orang yang muttaqin. Oleh kerana itu wal yahkum ahlul injil, hendaklah ahlul injil, umat Nabi Isa ni berhukum dengan kitab Injil, dengan apa yang telah Allah Taala turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia fasik. Ya, fasik. Wa anzalna ilaikal, ni sekarang ni giliran kita pula ni umat ni. Ni cerita panjang lebar ni, mari pada umat ni pula. Sebab ayat ni kan aufu bil uqud, sempurnakan semua janji Allah. Cerita tentang Bani Israil itu supaya kita ambil iktibar. Ni sekali giliran kita, wa anzalna ilaikal kitab, kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab yang dengan penuh kebenaran. Yang mana kitab ni musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang mana kitab yang sebelum ni sudah membenarkan. Taurat dan Injil sudah membenarkan Quran tentang kebenaran kitab ni. Dan kitab ni pula wa muhaiminan alaih, kitab ni sebagai kayu ukur kepada kitab lain. Oleh kerana itu fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara manusia dengan apa yang telah Allah Taala buat turun ni. Wala tattabi ahwaahum, jangan kamu ikut hawa mereka. Amma ja'aka daripada apa yang telah datang pada kamu daripada kebenaran ni. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Taala, setiap umat ni Allah Taala bagi tahu, setiap di kalangan kamu ni kami jadikan ada syir'atan wa minhaja, ada syariat dia, dia ada manhaj dia. Walau sya Allah, kemudian Allah Taala bagi tahu pada Nabi untuk taslihan, ada untuk hiburkan Nabi. Kalau Allah Taala boleh kumpulkan jadi semua beriman belakang. Tapi ini hukum dengan Allah, berhukum dengan hukum Allah ni, berhukum dengan kitab Allah ni ujian. Dan Allah Taala begitu. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh semua manusia bersatu belakang. Tak beriman belakang dengan Nabi, ikut Nabi belakang. Tapi tidak, dunia tempat ujian. Tak. Walakin liyabluwakum fima atan, tapi Allah Taala nak uji kamu dengan apa yang Allah bagi pada kamu. Oleh kerana itu wahai hamba, fastabiqul khairat, mula-mula buat kebaikan. Sebab apa? Ilallahi marji'ukum, kepada Allah semua tempat kembali kamu belakang. Dan bila balik pada Allah, Allah Taala akan bagi tahu berkenaan dengan apa yang kamu berselisih. Serban. Sekali lagi tengok, wa anihkum bainahum, berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah Taala buat turun. Tengok perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwaahum, jangan ikut hawa mereka, hawa. Tidak ikut hukum Allah ni, semua ikut hawa nafsu belaka. Wahdarhum, berhati-hati dengan mereka, jangan mereka sampai fitnah supaya kamu tidak berhukum dengan apa yang Allah Taala buat turun pada kamu. Tengok. Siapa dia ni? Yahudi, Bani Israil. Allah Taala peringat pada kita, jangan sampai mereka ni kecek kita, tipu kita sehingga kita menjadi seperti mana mereka. Fa in tawallau fa'lam, sekiranya mereka berpaling, fa'lam annama yuridullah, sebenarnya Allah Taala ingin menimpakan mereka dengan azab dengan sebab dosa mereka, dengan sebab sebahagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, tapi kebanyakan mereka ni la fasiqun, benar-benar fasik, benar-benar fasik. Siapa dia ni? Yahudi. Afa hukmal jahiliyyah yabun, adakah kamu nak tukar hukum Allah dengan hukum jahiliyah? Adakah kamu nak tukar hukum Allah dengan hukum jahiliyah? Jahiliyah belaka, selain daripada hukum Allah, hukum jahiliyah belaka. Bukan hukum orang tamadun sekarang ni, dah jahiliyah. Kita dulu kan kita kata, orang dulu kata tak, apa kita nak ikut hukum orang yang mana 1400 tahun dulu. Tak. Orang hidup 1400 tahun dulu. Tak perhati ke tak? Sekarang ni kita hukum sama ni, buat undang-undang ni, tuai dia mati lama dah. Tuai dia kafir, mati lama dah. Dia pun tak tengok sampai kita lagi komplek gini. Sebab tu dia pun terhad.
Hok hidup tu dia kata dia hukum dia molek tu, hok buat belaka tu belaka, mati belaka dah dia. Ngadak Allah Taala belaka. Kita orang zaman kita dia duk pergi hukum orang mati tu. Orang mana dia tak tengok zaman kita lagu mana. Sedangkan Allah SWT datang hukum daripada dia. Yang mana dia yang menghidupkan dia, matikan belaka. Dia yang maha hidup kan. Tukar hukum Allah dengan hukum orang lain. Jadi lagu tu kita ni. Nak. Sebab tu Allah Taala apa hukum al-jahili taimun. Adakah kamu nak tukar, nak ambil hukum jahiliah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tengok. Wa man ahsanu minallah. Hukum siapa yang lebih elok daripada hukum Allah SWT? Ada lagi ke? Tak baca surah Wati ke? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah hukum Allah lebih kemah kali? Allah tak malu baca ayat gitu. Tak. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok ni. Sekali lagi. Ni kali ke berapa ni? Al-Imran sekali, An-Nisa dua kali, dan ayat ni sekali. Tengok. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang beriman, la tattakhidul yahud. Jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasara. Jangan ambil orang kafir. Sini sebut nama. Jangan kamu ambil orang kafir ni, Yahudi dan Nasara ni sebagai teman. Sehingga kamu jadi ba'dum awliya. Allah Taala bagi tahu. Yahudi ni sama-sama dia ya. Yahudi Bani Israel ni sama-sama dia. Yahudi dan Nasara. Teman mereka sebenar. Wa man yatawallahum minkum. Allah Taala bagi siapa dia di kalangan kamu ni walak pada mereka fa innahu minhum. Maka dia termasuk di kalangan mereka. Oh bahaya ayat ni. Mana balik akhirat ni bangkit bersama dengan Yahudi. Rumah Islam panggil Muhammad, bangkit akhirat ni Allah bagi tahu. Siapa dia walak dengan mereka ni, dengan orang kafir ni, maka fa innahu minhum. Maka dia di kalangan mereka. Dia di kalangan mereka. Di kalangan mereka siapa? Yahudi dan Nasara. Dia orang lagu ni innallaha la yahdil qaumadh. Allah Taala akan bagi hidayah pada orang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Allah Taala bagi. Kamu akan lihat orang yang mana dalam hati dia ada penyakit ni, ini munafik ni. Yusari'una fihim. Tak segera ke arah nak sempurna ke perintah daripada Yahudi dan Nasara. Mari daripada Yahudi kan, daripada ni tak. Oh, segera lalu. Laksana lalu. Penting lalu. Tak, cepat. Tak. Cepat tengok. Allah tahu ini penyakit munafik ni. Mari perintah daripada Yahudi, segeralah minta dilaksanakan. Tak. Dia bila orang tegur yaquluna nakhsha, tengok. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Bila kata bapa ikut Yahudi ni, kita bukan nak ikut dia, tapi kita bimbang. An tusibana dairah. Tak, kalau tak ikut dia lama kita kena musibah. Itu taqiyah. Bukan taqiyah ni. Sebab 4 kali dalam Quran, dalam surah Al-Imran, dalam surah An-Nisa, dalam surah ni. Tak, berkenaan supaya jangan jadi kau kafir sebagai teman. Tiba-tiba kita faham surah Al-Imran kan tak? Boleh. Pada ayat tu dah Allah Taala bagi tahu, Allah Taala ugut kamu. Tak boleh mas. Sebenarnya kita kena jauh ke sejauh-jauhnya. Tak ada hubungan dengan dia. Putus terus. Orang lagu ni. Dia orang yang ada hubungan dengan dia ni orang munafik ada hubungan dengan dia ni. Orang mukmin tak ada hubungan dengan dia ni. Kalau nak tengok lagi, tengok Nabi dan tengok sahabat. Tengok Sayyidina Umar, tengok lagu mana? Tak ada ke? Mana ada? Tak ada. Tak ada bina. Bagi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bina hubungan dengan dia. Ni ayat munafik dia yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kalau boleh gambar illa an tattaqu minhum tuqah, kita tengok. Kecuali bila kita takut dak bahaya pada kita, maka boleh walak dari sudut zahir, batin dak. Oh itu terjemah biasa. Boleh lagu tu kan ni ayat dia. Munafik Munafik. Apa beza? Bah tengok ayat sepah dia pula tu. Kau ugut lagi kan? Allah Taala ugut kamu. Tiba-tiba kalau boleh lagu tu kat apa? Lepas tu kita tambah ayat atas kulillahumma malikal mulk. Berapa Allah Taala nak ayatkan supaya jangan jadikan orang Yahudi ni sebagai teman kan tak? Allah Taala kata, Allah Taala ni siapa dia? Segala kerajaan milik dia belaka. Dia bagi pada siapa dia boleh tarik daripada siapa. Dia muliakan, dia menghinakan, dia mematikan, dia menghidupkan, dia yang atur belaka. Tiba-tiba barulah Allah Taala bagi tahu, janganlah kamu orang beriman jadi orang kafir sebagai teman. Tapi kalau kamu takut tak apa. Oh Allah. Tak sambung. Lepas tu dalam surah An-Nisa apa dia Allah kata? Wahai orang beriman, jangan kamu jadi orang kafir ni sebagai teman kamu. Berapa mu nak bina hubungan dia? Mu nak kemuliaan ke? Kalau kemuliaan ni hanya milik Allah ya. Tengok. Lepas tu tegur lagi orang ni. Siap sama. Sebenarnya tak dengan kebesaran, lepas tu dengan kebesaran Allah dengan manhaj kita ni. Tak. Janganlah kamu jadi orang kafir sebagai teman. Tak. Melainkan bila kamu ada apa dah? Takut pada mereka tu. Tak. Takut pada mereka tu. Maka boleh. Lepas tu juga apa Allah Taala kata? Allah SWT bagi tahu berkali-kali gini.
Semua tu benar, tak perlu ayat gitu. Sebab memanglah semua tu orang Yahudi, orang Islam ni munafik ni, gibinah hubungan Yahudi kerana takut lah. Kerana takut nego mereka, kerana takut kedam mereka, kerana takut dunia mereka terjejah. Ha ni tengok ni. Yaqulu dan nakhsha. Ni Allah Taala kata munafik kan. Patutlah kamu tengok orang yang ada penyakit dalam hati dia ni. Dah bila berkait dengan orang Yahudi ni segera. Dan yaqulu dia buat alasan dia ke apa? Nakhsha an tusibana dairah. Kita ni bila hubungan sebab kata bimbang takut kena apa musibah. Tak kena musibah. Fa asallahu an ya'tiya bil fathi wa amrin min indih. Boleh jadi Allah Taala bagi Allah Taala akan datangkan keputusan, kemenangan atau perintah daripada Allah Subhanahu taala, maka jadilah orang yang mana sebelum ni walak pada Yahudi ni tak menyesal. Allah Taala bagi kemenangan pada orang Islam. Memang menyesal pun. Hatta munafik sendiri tu, munafik kan. Ketika mana surah ni diturunkan dia walak dengan Bani Quraidah di Khaybar kan. Tak bagi tahu tentang Khandaq tu. Di antara perancangan Yahudi lagu mana dengan munafik? Tak. Yahudi dengan munafik serang alik dalam, orang kafir serang alik luar di Khandaq. Itu perancangan mereka sebenarnya. Tapi Allah SWT, sebab tu orang mukmin tak boleh cara. Orang tawajuh dengan amal Allah datang ke keadaan tak boleh buat gapo. Perancangan tak jadi. Allah Taala datangkan waham pada orang kafir, pada Abdullah bin Ubay, pada munafik pun datang waham gapo. Tak, sehingga selesai Khandaq, orang Mekah balik, malaikat mari kepada Nabi, makbul balik rumah dah kan. Tak, malaikat duk pergi dah. Bani Quraidah. Tak, pergi serai situ pula. Bila mereka tahu, tak, Nabi nak mari, Yahudi tahu Nabi nak mari, mereka mesyuarat sama mereka. Tak, ni Muhammad mari nak serai kita ni, lagu mana nak buat? Munafik mari pula kan. Mari, jangan bimbang. Kalau Muhammad serai kamu, kami akan bantu. Allah tak buat jawab Yahudi gelecah. Sepatutnya kalau Yahudi ni bila tahu Nabi nak mari, dia pergi serah diri dah. Selamat dah dia. Sebab dia mesyuarat dah nak minta maaf ni. Nabi kan minta maaf lalu. Berkali pun. Tapi tengok kan. Allah nak buat dia terbalah. Munafik mari jumpa, jangan bimbang. Kalau Muhammad serai kamu, kami akan bantu kamu. Tengok bila Nabi sabar kan, Yahudi kelak, tak tebik rumah. Nya, kahwin ni sore habis. Allah Taala atur. Allah SWT atur. Itu zaman Nabi Allah Taala atur. Tak, zaman bila-bila Allah Taala atur berlaku juga. Tapi kita tak yakin. Kita tak yakin dari taat perintah Allah SWT ni ada nusrah Allah, ada bantuan Allah. Kita tak fikir dengan cara kita macam. Kita nak selesai masalah dengan khilaf dengan perintah Allah. Nabi daripada sahabat ajar kita untuk selesai masalah dengan tengok perintah Allah. Tu Allah datang ke ujian, Allah Taala ada perintah dia nak tengok kita. Bila aku mari ujian, perintah aku lagu mana? Bila mari ujian, perintah Allah tak ada nilai, apa Allah Taala nak turun lagu mana? Ni ujian. Cuba tengok begini. Kalau kita kata kita cerdik dak, kita buat ujian dak. Dia kita kata lagu-lagu kena taat perintah aku. Ajib tak? Hadis apa dia? Hadis dalam Musnad Ahmad, dalam Abu Daud, berkenaan 4 golongan. Tengok ni kita, ni hakikat ujian kita. Semua dia kena ada unsur takut. Allah Taala bawa ayat dalam surah Baqarah kan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wa jaw. Allah bagi tahu, kami akan uji kamu dengan sedikit perkara yang kamu takut. Ujian. Yang hadis ada 4 orang. Dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bawa dengan sanad dia. Tak, berkenaan dengan 4 golongan. Yang mana Allah Taala telah putus ahli neraka. Golongan tuli, orang tuli, orang bodoh, ablah, orang tua, nyanyi. Dia 4 ahli fitrah. Orang yang mana Nabi tahu tu. Dia 4 golongan ni Allah Taala buat putusan daripada Allah ahli neraka. Jadi mereka tak puas hati. Jadi akhirat mereka bangkit bagi tahu kepada Allah SWT, ya Allah, tak, masa Rasul mari saya tuli, tak faham, lam afqah syai'an, tak, saya tak faham gapo Rasul kata gapo, tak faham, wahyu royak pun tak faham, tak, nak jadi hamba lagu mana. Bodoh tu bagi tahu, ya Allah, masa Rasul mari saya ni duk main dengan budak-budak dalam patai, tak, main budak-budak, tak faham ke satu, tak, orang tua nyanyi begitu, ya Allah, masa Rasul mari ni saya ni anak pun tak kenal, tak, nyanyi. Yang keempat, ya Allah, tak ada Rasul mari, tak ada mayu, saya tak tahu gapo Allah, gapo akhirat, gapo ni. Nabi kata apa? Maka Allah SWT buat perjanjian dengan mereka. Perjanjian gapo dia? Siapa taat perintah Allah jaya masuk syurga, siapa dia derhaka perintah Allah masuk neraka. Setuju. Ini perjanjian mereka dengan Allah SWT. Maka bila perjanjian itu sudah dibuat, setuju lagu tu ujian dia, maka Allah Taala kata pada api, ya nari ittali'i, wahai api, keluar kamu.
Bila api keluar, Allah Ta'ala perintah pada golongan itu, sekali campur ke diri kamu dalam api itu. Perintah Allah SWT, campur ke, ujian. Falam yastajibu. Nabi bagi tahu, mereka tahu. Nabi bagi tahu dia, lau dakhalu, kalulah mereka masuk, lawajadu bardan wa salama. Kalau mereka masuk, mereka akan dapat tiga apa? Kesejahteraan dan keselamatan. Sebab apa? Dalam perintah Allah ada kejayaan. Tapi tak saya masuk. Kita tengok kayu ukur dia, semua dia ada unsur tu. Unsur apa? Unsur susah, unsur untuk berjaya, untuk Allah Ta'ala nak buktikan kita benar-benar mukmin. Semua perkara yang sama, daripada malaikat Ibrahim, Nabi ada cerita-cerita, semua ada tu. Hatta Yahudi jumpa tu, bapa dia ubah perintah Allah SWT. Dia ada unsur tu. Tak boleh laksana perintah Allah SWT ni kerana ada saka. Dan Allah Ta'ala tidak peduli. Dia cukuplah Nabi Ibrahim kan, perintah akhir Nabi Ibrahim ke apa dia? Sembelih anak. Oh, ada kita sembelih anak, ya Allah. Anak saya, ya Allah. Tak. Tapi tengok Nabi Ibrahim, orang yang mana hanya terkesan dengan perintah Allah. Sembelih anak, sembelih. Ini ruh kita. Ini hakikat agama kita. Ini milah Nabi Ibrahim. Bukan kita kata sembelih anak, tak, tapi ini sikap kita sepatut dengan perintah Allah. Dia Allah Taala tidak akan uji. Nabi Ibrahim ni orang bukan sebab kita. Bukan sebab kita. Tentu dah Allah Taala sudah jamin dah tidak akan uji hamba melainkan kadar kemampuan dia. Tapi ni tengok, ni kita belajar siap nifak ni, munafik ni. Kalau benda ni boleh tak? Allah tak kata wahai Ibrahim, jangan kamu jadi kau kafir sebagai teman, tak? Tapi kalau kamu terpaksa tak apa. Bahawa gabung siap sebelum ni. Ngaroyak cerita tiba-tiba tak semua. Ayat lepas tu pula bukan main ugut. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah kawan? Wa yuhadzirukumullahu nafsah ni ajib. Kita nak terima payah. Baca tu tak puas hati. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Mana Allah Taala ugut kita dengan diri dia. Allah Taala ugut kita dengan diri dia. Allah ugut kita. Kemudian ayat akhir, kul in kuntum tubdu. Katakanlah Muhammad, kalau kamu sembunyi kamu Allah Taala tahu belaka. Jangan ada beta, jangan gapo-gapo. Kena jujur semata-mata dengan Allah Subhanahu taala. Begitu siap dia. Sini pun sama juga. Sama juga. Kalulah kerana untuk jaga keselamatan boleh kita bermuka-muka, tak? Untuk baik dengan orang kafir, maka selamatlah. Bapak sini Allah Taala marah pula. Tak boleh. Memang Allah Taala suka alam. Kafir. Tak. Dia tak boleh walak dengan orang kafir. Orang kafir memang tak boleh walak. Sama ada dia walak dengan kita, tak? Ataupun kita dia tak boleh buat apa. Kita ada bawah dia kan? Seperti mana Nabi duduk di Mekah. Nabi tak ada walak pada Abu Jahal, Nabi tak cara. Dia gitu orang mukmin. Orang mukmin. Walak tak ada. Walak tak ada. Allah Taala bagi tahu. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymani innahum lama'akum habitat. Berkata orang mukmin, bila orang mukmin dapat kemenangan ni Allah Taala bagi tahu ni. Orang lagu ni, orang munafik ni, boleh jadi Allah SWT datang bantuan dia lepas ni. Jadilah orang munafik kerana keputusan mereka baik dengan kafir itu satu perkara yang menyebabkan mereka menyesal. Dan bila mari bantuan Allah tu orang mukmin kata dia ni, demon ni dak bersumpah dengan nama Allah bukan main, dak nak bantu agama Allah. Tapi bila hapa masa dak lari. Dak orang lagu ni Allah habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Sia-sia amalan mereka, jadilah mereka orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok wahai orang beriman, man yartadda minkum. Siapa dia murtad di kalangan kamu, tengok atau orang mukmin pun Allah Taala bahasa lagu ni. Tak. Wahai orang mukmin, kalau kamu murtad tak bantu agama Allah kerana terkesan dengan orang kafir, takut fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Taala akan datang ke satu kaum yang mana yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana mereka kasih pada Allah dan Allah Taala pun kasih pada mereka. Adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah diri pada orang mukmin, 'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tinggi bila berhadapan dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata, tak takut pada siapa pun, walaupun orang keji lagu mana pun. Ni orang mukmin. Ni Allah Taala suruh ni. Dzalika fadlullah yu'tihi man, itulah kurnia Allah yang Allah Taala bagi pada siapa yang dia kehendaki. Dia ilmu Allah ni luas. Allah Taala tahu belakang. Innama waliyukumullah, sebenarnya wali kamu ni, pelindung kamu hanya Allah. Innama waliyukumullah, wali kamu boleh wala apa dia? Allah, Rasul, dan juga orang mukmin. Ni tengok. Ni kita buat walak kita ni. Nak bina ni, generasi pertama, generasi para sahabat ni. Dan orang mukmin lagu mana? Alladzina yuqimuna shalah. Tengok sebut semua pemayan. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Dan mereka dalam keadaan rukuk, sujud tunduk pada Allah Subhanahu taala. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, dan siapa dia walak dia hanya Allah dan Rasul dia, dan orang mukmin, maka fa inna hizballahi, itulah hizbu Allah.
yang mana tidak akan kalah, tidak akan kalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum. Wahai beriman, jangan kamu jadikan orang yang mana jadikan agama kamu ni sebagai benda gurau. Jangan ambil demo ni sebagai teman. Yang jadikan agama kamu senda gurau. Di kalangan orang yang mana diberi pada mereka kitab Yahudi sebelum kamu. Begitu juga orang kafir lain. Jangan jadikan mereka sebagai teman. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Wa idza nadaitum ila shalah, bila kamu disuruh semaya, ittakhadhu hauzan, mereka nganying. Oh, maya. Buat nganying. Bila berkaitan dengan semaya ni, bila disuruh semaya, mereka buat nganying. Bila kecek kita semaya, buat nganying. Ni orang munafik. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Kita tak ada rasa besar kebesaran semaya tu. Dengan semaya islah belaka. Maya islah belaka. Tu kita ada satu anugerah daripada Allah SWT. Bila kita nak mula islah, maya. Pada mana mudah. Kita nak musyarat aja dah, lagu mana nak buat, lagu mana nak. Kita nak mula mana payah ni kita nak mula ni. Bila kita nak islah gawa-gawa, lagu mana kita nak mula dan mana kita nak mula. Semaya mula. Kita ada semaya. Keluarga kita nak berubah, bagi nak berubah. Semaya dulu. Semaya buah. Suruh isteri semaya, suruh anak semaya, suruh suami semaya, semaya asal untuk islah. Dia semaya semua orang sepakat belaka dah. Orang mudah. Kecek banyak tak jadi. Kan kita dah kecek nak mesyuarat, kita nak mesyuarat tak jadi. Pacu ada mesyuarat. Kita ada sebab tu semaya ni dia benda hebat. Benda yang mana praktikal dia senang. Nak mula, lagu mana nak mula islah ni? Ajak orang semaya dulu. Lagu mana kita nak mesyuarat dah. Kita nak mesyuarat. Gapo dia mula sekali kita nak mesyuarat ni? Bagaimana supaya semua orang kita ni semaya ni? Lepas tu nak pergi jumpa, buat kerja. Kita nak mesyuarat gapo dia? Kalau kita nak mesyuarat, ada buat strategi gapo. Orang tak semaya. Semaya pun dak. Panak gerak lagu mana? Bagaimana nak gerakkan dia supaya nak ubah umat ni? Kalau dia tak semaya, tak ada makna. Kita nak berbicara kemai, kita kena buat gini, kita kena buat gini, kita kena buat gini, Panak guna siapa dia? Mana orang? Orang tu? Orang lagu mana? Orang tak semaya tak boleh. Sebab tu semua ditunjuk sebab Allah Ta'ala tahu dah. Tak. Semaya ni walaupun nampak dia macam dengan peringkat akhir, tak, dia duduk awal, duduk depan, duduk tengah, duduk belakang. Dalam Quran pun sifat gitu. Tak. Qad aflahal mu'minun. Jaya siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian belakang tu, kemudian akhir semaya juga kan. Mula dengan semaya, akhir dengan semaya. Semua tak lagi. Dia kalau dari Quran tengok Fatihah tu semaya, kemudian cerita ada semaya, cerita semaya, supaya semua. Sebab kita walaupun bagaimana kita terlepas dah. Sekarang kita terlepas dah. Kita tak buat lagu ni sebelum ni, kita tinggal dah. Lagu mana? Kita ada semaya. Mula dengan semaya. Mula dengan semaya. Besar semaya. Bila kita tahu nilai semaya lagu ni, tak, maka tak ada orang mukmin ni mempersendakan semaya. Wa idza nadaitum ila shalah. Orang lagu ni orang yang mana Allah nak bagi tahu jangan kita jadikan orang lagu ni persendakan semaya sebagai teman. Bila kamu disuruh untuk semaya kan ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Tak, mereka buat gurau. Tak. Dia tak lebah kita nak maya tu, tak lebah. Tak. Tak lebah kita nak maya. Dia nak maya. Dia tak maya. Ni bercakap-bercakap orang yang mana nilai maya tak ada pada dia. Nilai maya tak ada pada dia. Tak. Wa dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Demikian itu orang yang pernah persendakan apa yang berkaitan dengan semaya ni, ini orang yang mana tidak berakal. Tidak berakal. Tak. Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna. Ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni. Supaya kita jelas. Dia sebagai jawapan apa Allah Ta'ala cerita Bani Israel itu berkenaan dengan anak adik deki tu. Ni tengok sikap mereka. Qul katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Allah Ta'ala suruh Nabi kita suruh, wahai ahlul kitab, hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Kenapa kamu ni benci sangat, nak marah sangat pada kami ni? Kamu ni nak benci sangat pada kami, nak marah sangat pada kami. Tidak ada perkara yang lain melainkan kerana kami beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami itu. Jadi nak marah ni? Ni ajib. Deki di atas perkara yang kita tak boleh buat gapo supaya deki pada hak korban diterima ke tak? Hak korban dia tidak diterima, dia nak marah kan? Allah tak terima korban dia. Nak kan? Kamu ni nak marah pada kami, benci pada kami ni, nak balas dendam, berdendam dengan kami ni, kerana semata-mata kerana kami beriman dengan Allah, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Dan kami beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kitab kami. Kamu deki mana ni? Ni Yahudi. Ni musuh kita. Wa anna aktsarakum fasiqun. Dia kebanyakan kamu ni fasik pula. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika? Maukah aku beritahu kepada kamu lebih teruk lagi daripada tu lagi? Tak. Balasan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Siapa dia? Man la'anahu Allah, iaitu orang yang mana Allah Taala laknat dia, Allah Taala murka pada dia, Allah Taala jadikan dia kalangan mereka ni kera, Allah Taala jadikan mereka ni babi, dan mereka ni sembah taghut, tidak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika, itulah mereka yang mana syarru makanan, seburuk-buruk kedudukan dan seburuk-buruk jalan yang telah mereka ambil. Wa idza ja'ukum qalu amanah. Kemudian Allah Taala dedahkan lagi sikap Yahudi di Madinah dan sikap munafikin. Mereka ni bila jumpa kamu, mereka kata kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufr wa hum qad kharaju bih. Dan mereka masuk ke dalam kekufuran seperti mana mereka keluar daripada kekufuran itu, masuk semula. Wallahu a'lam ma kanu yaktumun. Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa tara katsiran minhum, kamu lihat ramai di kalangan mereka ni yusari'una fil, segera ke arah dosa, dalam bab dosa, dalam bab maksiat kan, cepat. Dan juga permusuhan, dan mereka ni makan harta haram. Walabi sama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka buat. Dan punca ni Allah Taala bagi tahu pada kita, apa yang jadi masyarakat jadi lagu ni orang Yahudi jadi lagu ni laula yanhahum rabbaniyun wal ahbar ni, kerana apa? Kerana orang soleh-soleh mereka ni tidak tegur ni, kerana tinggal amar ma'ruf nahi munkar ni. Dah Allah bagi laula yana, kalulah dah ar-rabbaniyun wal ahbar ni, orang soleh di kalangan Yahudi dan ulama-ulama Yahudi ni lari daripada perkara ni, nasib benda ni tak berlaku lagu ni. Ni tu Allah bagi tahu, mana bila tinggal dakwah ditinggal ke tak habis. Tak. Ni Allah Taala bagi tahu illah dia. Apa jadi Yahudi jadi sampai zaman Nabi tu jadi sesat tu? Kerana amar ma'ruf ditinggal kan. Bila amar ma'ruf ditinggal, masyarakat begitu jahil tentang agama, ulama-ulama mari, ulama su. Ulama bila masyarakat terlalu jahil sangat dak. Dia jadi ambil kesempatan, dia ambil kesempatan kerana tinggal amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Tinggal amar. Allah kata kenapalah ulama-ulama mereka, orang soleh mereka ni tidak tegur orang mereka ni daripada buat dosa, daripada makan harta haram. Labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka buat ni, ulama-ulama mereka buat, orang soleh-soleh mereka buat ni. Betul? Sebab tu kita kena, kalau kita tak boleh bangun lagi doa, istighfar banyak dulu. Kita kena banyak istighfar banyak. Nak bulan Ramadan ni kan tak istighfar banyak. Minta dengar, ya Allah, gunalah masa saya, ya Allah, gunalah harta saya, guna diri saya untuk agama, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya ni asbab kebaikan pada orang lain, ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah, kembalilah umat ni padamu yang dengan cara baik. Minta dengan Allah SWT kembali. Ya. Dan minta Allah Taala guna kita, guna masa kita, guna fikiran kita, guna apa yang kita ada untuk gerakkan umat. Umat ni kena gerak. Dia tak boleh kita lock gini. Mari ngaji ni kita dakwah ni, maksud dakwah ni kita pergi jumpa orang-orang tidak ada keinginan untuk agama, bagaimana kita nak bina dari dia ada keinginan, tu maksud dakwah. Tuan-tuan mari ni, tuan-tuan ada keinginan belakang dah ni. Khair, alhamdulillah. Tapi dakwah sebenarnya mana? Kita jangan kata kita mari dakwah dah ni, anak kesya dakwah dah ni. Tak, dakwah sebenarnya kita pergi jumpa orang yang tidak ada keinginan untuk agama. Bagaimana supaya dia ada keinginan? Ini. Kita juga ramai dalam kampung kita tu, Nabi bagi tahu ke annas ma'adi, manusia ni bahagia galian. Kita tak tahu ada emas, ada permata, ada zamrud, kita tahu dalam kampung kita ni. Ada orang sepupu Abu Bakar, Umar, Osman, ada, kita tak tahu. Nabi boleh lahir orang lagu ni sebab Nabi gerak. Nabi gerak. Tufail radhiyallahu anhu kan? Tak. Gerak dalam kampung dia. Bawa balik pergi kan. Bawa balik siapa dia? Bawa balik Abu Hurairah. Kalau dia tak gerak, tak usaha kan tak? Tak ada. Abu Hurairah dia saja gitu, tak jadi sahabat. Tak boleh pahala ke dia. Tufail radhiyallahu anhu. Tak. Dia gerak. Dia mari seorang Madinah, dia mari seorang jumpa Nabi di Mekah, Nabi suruh dia balik buat usaha di tempat dia. Tak. Dia balik. Dia pergi tahun berapa? Tahun masa Khandaq tak? Tahun kelima. Dia bawa berapa? 80 keluarga. Dalam 80 keluarga tu ada siapa dia? Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pun tak tahu Abu Hurairah jadi lagu mana. Yang mana sekarang ni kita jumpa Abu Hurairah, semua boleh pahala kepada Tufail belakang. Ni kenapa? Tapi gerak kan. 80 keluarga dia bawa balik. Kita ni selain bagaimana kalau kita jumpa orang tak pujuk orang yang mana tidak ada keinginan untuk agama, bagaimana nak timbulkan keinginan ni fikir kita. Kalau tak boleh kita istighfar banyak, minta dengan Allah SWT bulan Ramadan ni, malam tahajud qiyamul lail kan, doa kepada Allah SWT, doa kepada Allah SWT. Sebab ni Allah Taala bagi tahu ni, yang jadi Yahudi sesak ni, berlaku sesak ni apa? Amar ma'ruf ditinggalkan, ulama orang soleh tak agak apa. Ulama-ulama tak agak apa. Ulama ada cara. Tak peduli pada orang awam. Bah kita nak suruh jadi molek. Ni. Wa qalatil yahud, sehingga Allah Taala bagi tahu wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Berkata Yahudi, tangan Allah ni terikat.
Baru tangan terikat ni. Allah Akbar. Ni percakapan ni. Sebab Allah SWT tarik dia supaya infak. Ulama dia cinta pada dunia. Tak. Mengajar untuk ambil habuai dunia ya. Semua cah belaka. Tak, semua cah belaka. Doa cah, maya ajak cah, semua cah belaka. Baca doa masuk rumah, masuk kereta, semua cah belaka. Cah belaka ulama gini. Ulama daripada gemuk metal lagu ni mari dunia lepas tu suruh infak ke tak? Suruh infak mula marah. Bila tarik infak, Nabi masa duduk Madinah kan suruh infak kan. Dia jadi bulu mata. Tak, baru Allah miskin, tak minta semua infak macam ni, tangan terikat tak boleh buat apa. Tak. Ayat sebelum kan innallaha fakir, Allah ni fakir. Tak. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Mereka kata tangan Allah SWT ni terikat. Gullat aydihim wa la'inu bima qalu. Allah bagi tahu. Tangan mereka lah akan diikat. Dan mereka dilaknat dengan sebab percakapan mereka ni, bahaya. Bal yadahu mabsutatani fi kayfa yasha. Bahkan tangan Allah ni sentiasa terbuka. Dan Allah Taala infak pada siapa yang dia kehendaki. Apa kecil lagu ni? Tak bawa. Sebab tengok sahabat miskin, susah. Tak. Ajib. Wala yazidanna katsiran. Kemudian Allah Taala bagi tahu Nabi manusia bila degil kan tak? Ulama-ulama mereka ni degil. Tak. Tolak Nabi ni kerana degil, kerana deki tak ni. Tak tahu dah Nabi ni nabi. Tapi tak beriman ni kerana apa? Kerana nubuwah Allah Taala bagi pada Nabi, dan Quran bagi pada Nabi, dan risalah terakhir dipilih pada Nabi, mereka sakit hati. Jadi tak beriman. Bahkan Allah wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Allah Taala bagi tahu makin banyak Nabi baca pada mereka ayat Allah, bagi tahu tentang Quran, makin bertambah kekufuran, kedegilan. Ajib. Bila degil sekarang penjelasan demi penjelasan, turun ayat Quran tu, makin turun ayat Quran tak, makin bertambah kufur. Turun makin bertambah kufur. Balik pula. Wa alqaina bainahumul ada. Kemudian Allah Taala bagi tahu qanun Allah ni, dan Allah Taala campurkan permusuhan di antara mereka. Kebencian sesama mereka sampai hari kiamat. Sama-sama Yahudi. Sama Yahudi. Lah ni hari ni kita tengok sama-sama Kristian balah. Tak. Ukraine Kristian. Apa dia? Rusia pun Kristian. Tak, memang kan. Gapo dia peperangan dunia pertama pun sama-sama Kristian. Yahudi pun ada juga. Yahudi pun ada. Daripada zaman Nabi lagi pada sama-sama dia. Zaman ni pun ada juga. Ya bukan Yahudi di Ukraine tu Kristian belaka, Yahudi ada juga. Ni Allah Taala bagi tahu. Bila umat ni tinggal kita Allah Taala pelaga. Allah Taala bagi tahu kan awal surah ni kan. Minal ladina qalu innana. Dan begitu juga Allah Taala bagi tahu orang yang mana dakwa dia Nasara. Di mana kami buat perjanjian dengan mereka seperti mana Yahudi buat perjanjian. Lalu mereka lupa tentang peringatan kami, tentang kitab kami. Lalu Allah Taala buat lagu mana? Wa alqaina fa aghrayna bainahum ada. Allah bagi tahu kami pelaga sesama mereka. Buat mereka bercium-berci sehingga mereka pergi sampai hari kiamat. Hak ni pun Yahudi gitu kan. Bawa pada mereka, tak kepada kita gitu kan. Tak, pada kita. Nabi bagi tahu dalam hadis kan 5 perkara. Bila pemimpin tidak berhukum dengan Allah buat kita balas sama-sama kita. Terjadi pada ni qanun Allah. Bila umat ni pula tidak tinggal Quran dan sunnah, Allah Taala biarkan musuh menguasai. Bah kita nak betul kita. Allah yang atur belakang, Allah yang tapi belakang. Kullama awqadu naran, tapi Allah Taala bagi tahu setiap kali mereka pergi api untuk lancarkan peperangan, dia berlaku atfa'ah Allah. Allah Taala pandai. Ni Allah Taala bagi tahu pada Nabi daripada kita ni, dak perancangan musuh ni tak boleh lebih daripada perancangan Allah. Semua dalam kontrol Allah. Tidak pernah dunia ni terlepas daripada kontrol Allah SWT. Lagu mana tu. Hatta zaman Yahudi pun ni Allah begitu. Setiap kali mereka pergi hidup api untuk buat manusia pelaga, untuk pelaga dengan orang Islam ke, untuk pelaga ke, Allah SWT pandai. Dan mereka sentiasa buat usaha di atas muka bumi ni buat apa dekat fasadan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada orang yang mana buat kerosakan. Walau an ahlal kitabi amanu. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada mereka. Ayat ni dituju pada mereka tapi mafhum dia tu pada kita juga. Walau an ahlal kitab, Allah kata, kalulah ahlul kitab, ulama-ulama Yahudi ni benar-benar beriman dengan Taurat, kemudian sehingga sudah beriman dengan kitab ni. Allah Taala kata apa? Beriman dan bertakwa, jaga sungguh perintah Allah. Lakaffarna anhum, Allah beritahu. Kami akan ambil tanggungjawab kesilapan mereka tu, kami tanggung belakang. Tengok. Allah Taala sedia maaf dah. Fatwa-fatwa mereka lama tu Allah Taala sedia maaf.
wala adkhalnahum jannatin, kami akan masuk ke mereka dalam syurga naim. Kemudian walau annahum aqamu Taurat, kalau mereka tegak ke Taurat tu, hukum dari Taurat dalam Injil, dan apa yang diturun kepada mereka daripada Tuhan mereka, gapo dia Allah kata la akalu min fawqihim, nescaya mereka akan dapat makan daripada bawah kaki-kaki mereka. Daripada mana Allah Taala akan datang ke keberkatan. Allah Taala ya tu. Tapi tak sabar kita. Tak. Minhum ummatun, wala bagaimanapun Allah kata ada di antara mereka yang mana benar-benar jujur, molek. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, tapi kebanyakan mereka ni jadi tak molek. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kepada nabi kita dituju. Jangan nabilah kepala, nabilah ketua bagi orang Islam ni. Jadi Allah Taala mula dengan nabi sampai ke kita sampai hari kiamat ni, umat dia. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa saja yang Allah Taala bagi tahu kepada kamu. Tengok ma tu gapo dia? Ma tu ta'mim. Makna gapo saja yang Allah Taala bagi tahu pada kamu, ajar pada kamu, daripada kamu kena sampai belaka pada umat ni. Tu kata Nabi tak ada sembunyi gapo, tak ada khusus, tak ada ajaran khusus pada Abu Bakar, Umar ke, tak ada. Semua tu jelas belaka, Nabi ajar belaka. Ajaran Nabi tak ada khusus. Allah Taala suruh Nabi sampai ke belaka. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak sampai ke belaka walaupun satu, Allah Taala kata kamu tak sempurnakan risalah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Tanya Allah Taala. Mana Nabi dituntutkan supaya sampai ke apa saja yang Allah Taala wahyu. Sampaikan semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Bila Nabi sempurnakan ni, Allah Taala kata Allah Taala jamin kamu daripada kejahatan manusia. Ni ajib, kita ingatkan ayat ni untuk Nabi kan? Dan ayat ni pada semua dai-dai. Semua dai. Ayat ni maksud siapa dia buat tugas Nabi ni? Sampai ke semua ni. Dan apa yang Allah Taala perintah kan? Tak bangun Allah Taala apa akan bagi, akan jaga dia, akan lindung dia. Allah Taala akan lindung dia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolong, tidak akan bagi hidayah kepada orang yang mana kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlul kitab, ni ayat akhir. Wahai ahlul kitab, lastum ala syai'. Tengok ni, wahai ahlul kitab, kamu tidak ada nilai di sisi Allah. Ulama kita, wahai ulama zaman kita ni, wahai orang Islam, wahai ulama-ulama, wahai mufti-mufti, tak, asatizah, kamu tidak ada nilai di sisi Allah hatta tuqimut Taurat, sehingga kamu tegak Taurat. Kalau ulama dulu, kalau kita hatta tuqimul Quran, sehingga kita tegak apa yang ada dari Quran ni dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, baru kita ada nilai. Tengok tuntutan kita daripada kita Allah SWT ni besar. Waktu benda ni kena atur molek kan. Tak seperti mana Nabi atur para sahabat. Kita sama-sama kita ni, kita punya kekuatan ni, kita ni Kelantan saja tu orang Islam ni, kita boleh kalahkan Rusia dengan mereka dah ni. Nabi Omar itu masa serang Rom tu, kekuatan sahabat 36,000 ya. 36,000 je kekuatan sahabat. Lawan Rom 200,000. Masa perang 36 lawan 200,000. Bayar. Bah Kelantan kita ni 2 juta kita ni. Tolak reti dah 1 juta. Tinggal orang jatuh 1 juta. Tolak kanak-kanak 300,000. Kita 700,000. 700,000 ni kan. Kalau mukmin sungguh tak seluruh dunia. Dengan bilangan para sahabat tu. Tak ada. Tapi seperti mana Nabi kita tahu lah, rusak. Tak ramai akhir zaman. Tapi buih. Pada repot sikit, nyak belakang lalu. Tak ada apa-apa. Sebab tu bukan lagu tu. Sebab tu kita ambil peluang semula, kita bagi semula, kita bina semula. Memang jadi umat yang tidak terkesan. Sebab apa? Panik ujian fitnah lebih besar lagi. Fitnah lebih besar lagi. Panik besar lagi. Tak? Ujian. Sebab kita akan jumpa Dajjal. Kita ditakdirkan umat ni umat akhir zaman ni ngesuk kita dengan Dajjal. Fitnah. Dajjal ni kemuncak sains, kemuncak dari sudut Allah Taala uji manusia dengan makanan, tak ada makanan. Tak ada makanan. Ikut Dajjal kenyang, tak ikut Dajjal lapar. Apa kita alih tengok makanan tak lihat alih macam agak berat. Tak. Ikut Dajjal lapar ni, tak boleh lapar. Lapar sikit packing nak marah lalu. Tak. Maksud semaya lagu mana? Dajjal mari tak ada makanan. Kemuncak dia. Siapa datang nusrah Allah tu? Lapar dia tak lagu mana Nabi gambar dalam hadis dalam Muslim, dalam Abu Daud. Lapar dia siapa boleh beza di antara seorang kenyang dengan seorang lapar. Sami'tu sautu syab'an tu. Bila datang nusrah Allah kan tak? Kau orang lapar tu kecek. Aku dengar suara orang kenyang. Amai Suara kenyang. Sebab apa? Lapar belaka kecek. Kecek lapar lagu mana? Cuba tu tekan perut kan tak? Orang lapar tak? Kalau orang lapar ni tak boleh dia kena ikat. Sebab tu Nabi ikat perut, sahabat ikat tu. Masuk angin, dia ngilu, dia pedih. Dia kena ikat perut ni.
Kena ikat pun. Baru dia hilang ilu tu dah. Pas nak kecek, mana boleh kecek sebab kita ni. Ni pun unyai lagu ni walaupun nak buka puasa ni pun. Unyai lagi ni. Oh kalau lapar kan dah ngajar dah. Tuan-tuan. Tak ada kisah ni lapar ni. Lapar punya masa kita ni. Dia kena suara lagu tu jadi. Sebab lapar. Ni suara orang lapar. Ni suara kenyai ni lagu ni. Nak buka puasa kata puasa. Tak, suara kenyai lagi ni. Bayar tak? Allah SWT akan datang ke ujian. Sebab tu ujian Dajjal ni kemunculan. Sains kemunculan. Dajjal kata pada langit, wahai langit hujan. Hujan langit. Dajjal kata pada bumi, wahai bumi tumbuh. Kata-kata dah tumbuh. Dajjal setuh, nyakit stroke kena 15 tahun, 25 tahun. Dajjal setuh, sembuh. Al-Masih, betul. Al-Masih Dajjal, kita doa dalam semaya kan? Allahumma inni a'udzubika minal masih ad-Dajjal. Ya Allah, aku minta lindung daripada Al-Masih ad-Dajjal. Apa Masih ni? Pada Nabi Musa Al-Masih juga ni. Setuh orang buta sembuh kan. Dajjal pun setuh juga, setuh hai Dajjal ni. Oh bahaya kalau kita terkesan dengan kesihatan, kita terkesan dengan apa dia? Dengan sains, kita terkesan dengan makanan, kita terkesan dengan ni kan. Betul eh. Kita nak syurga Dajjal. Kita tak Nabi kata siapa dia ikut syurga Dajjal ada syurga dia, ada neraka dia. Siapa dia masuk syurga Dajjal? Neraka. Mana syurga Dajjal Nabi hadis Nabi kata syurga Dajjal neraka Dajjal syurga. Tu pas kita ni, kok Nabi kata tak ada hilang. Kita luar ni sedap. Oh mudah ya. Kau Dajjal mari tahu dah. Nabi kata apa dia? Syurga Dajjal neraka. Oh kita pilih sedap. Oh bukan lagu tu. Kalau lagu tu mudah ha. Tengok sekarang ni. Tengok sekarang lagu mana kata-kata Nabi ni. Orang yang mana benar-benar dapat terkesan dengan Nabi ni sampai peringkat bila Dajjal mari, neraka Dajjal memang lapar sungguh dia. Tak ikut Dajjal. Sakit lagi, lapar lagi. Oh masa tu ulama darurat. Kita dulu ni pergi darurat tegak. Oh. Dajjal berlaku. Ni sebab tu Nabi, semua Nabi ambil akan bagi peringatan pada kaum dia bahaya sebab fitnah sebab tahap tu. Dajjal bagi tahu okey tak? Apa dia? Wahai langit ujian tu. Dajjal tanya, ada ke selain daripada Tuhan boleh buat lagu ni? Oh, tu bercakap. Dajjal tak ngaku Tuhan, dia pandai, dia cerdik dia. Tengok perkataan, tengok hari Nabi. Dajjal bila buat wahai hujan, wahai langit hujan lalu. Wahai bumi tumbuh. Tak. Dajjal tanya, ada kau orang boleh buat gini selain daripada Tuhan? Oh, tanya. Oh, okay. Tak ada gapo-gapo dah. Tuhan dah lagu ni. Dah lagu ni. Dajjal tak ngaku Tuhan. Tak. Tapi tengok tu, dia ajak manusia. Dia akan rosakkan syirik. Kadang-kadang bahaya. Sebab tu kita kena bina mula. Kena ada tak gapo halqah dalam rumah kita Quran, kena muzakarah, kena hidup sungguh. Biar tak tergugat. Tak. Lepas tu kena buat kerja kalau kita nak main lagu ni. Lemah. Tengok ni. Kajian suruh rapat pun tak rapat. Tak ada nilai. Perintah Nabi tak ada nilai. Nabi kata siapa dia putus dengan Allah. Siapa dia sambung dengan Allah. Tak ada nilai. Nabi tak ada nilai. Banyak tak ada nilai. Sahabat tak. Tengok sahabat Allah Taala guna mereka ni. Nabi tengok satu orang sahabat tu pakai emas ke? Tak. Nabi ambil, Nabi lepas. Tak, lepas. Lagu mana sahabat? Tak ambil dah. Orang kata Nabi lepas tu Nabi tak wi sebab orang lelaki tak boleh pakai, bukan Nabi tak wi kamu ambil nafkah tu. Dah ambil lah pergi jual wi kat isteri kamu ke apa dah. Nabi buai benda suruh aku ambil. Nabi buai benda suruh aku ambil. Oh. Mana sahabat walak dengan Nabi ke dah. Lain merah kan. Nabi ni lain merah kita. Kata-kata Nabi lah, kita kena bina gitu dah, baru kita selamat. Kita tak lepas je. Zaman ni memang kita maki kita ngaji kita tengok dah. Memang Nabi cash ni wahyu. Tak. Keselamatan ikut dia. Kalau kita tengok keadaan baru kita nak tengok perintah Allah semua, kita dalam bahaya. Kalau tahu-tahu kalau kita tengok sains pula, kita dalam bahaya. Dalam bahaya. Sebab tu tengok tak, kita dengar hadis Nabi kan tak? Bila Nabi Isa tu okey, Nabi Isa ke apa dia? Nabi Isa akan buat apa? Nabi Isa akan bunuh babi, Nabi akan pecahkan salib. Nabi Isa. Kita tak payah pecah salib, patah salib tu kita tahu dah mana patah simbol syirik lah, kata ada. Hanya tauhid pada Allah SWT. Tapi bunuh babi ni apa salah babi? Mak apa pergi bunuh babi? Babi salah ke dia? Babi tak buat salah ke dia babi? Babi salah ke babi? Itu bukan masalah. Allah SWT bagi tu, Allah Taala terharai ke babi. Tak. Tapi batil lagu mana? Batil ke usuh? Kau mana Allah Taala harai kan? Jadi sesuai belakang. Sesuai. Dia kata zaman kita boleh nampak kan? Tengok usaha dibuat. Begitu sekali hebat dah. Bagaimana nak bagi tahu? Semua Allah Taala harai kan sesuai dengan kita ni. Organ babi sesuai dengan kita, kulit babi semua ni sesuai belakang ni.
Sebab tu kita nampak bila Nabi Isa mari ni batal belaka. Sebab tu kalau bukan daging babi semata-mata, semua bukan yang babi. Kalau semata-mata haram daging babi, maka buat gapo bunuh babi. Bunuh babi. Tentu dah zaman yang mana Nabi Isa kata kan tak, babi ni satu perkara yang mana diamkan dalam belakang. Dalam perubatan fatwa-fatwa ulama darurat boleh guna untuk kesihatan, boleh gapo-gapo semua boleh. Tiba-tiba Nabi Isa mari tak boleh belakang. Tak boleh belakang. Sebab apa? Sebab batin nak tunjuk pada kita ni bahawa larangan Allah Taala ni tak sesuai. Allah Taala haram kan dia cuba keh-keh biar jadi sesuai, biar jadi sesuai. Kau perintah Allah Taala biar tak sesuai. Ini kanun dia. Ini kanun iblis. Ada iblis kepala dia kira dia nak tunjuk pada Allah SWT bahawa Allah Taala suruh sujud pada Nabi Adam, silap. Betul saja Allah Taala silap. Tu nak buktikan. Lepas tu dia nak sesak kita belakang ni. Dia nak tunjuk pada manusia ni pula perintah Allah Taala semua tak sesuai. Dan kita ikut kan? Tak sesuai belakang. Kita kerja ni. Oh kita ni. Ni usul dia, asas dia. Dia tengok kita Allah. Sebab tu Allah kata taat pada dia, taat pada dia, taat pada dia, taat pada dia. Dan ni bagi tahu pada kita satu umat sebelum kita ni yang telah sesat ni. Kerana apa? Kerana mereka tidak pandai kita Allah, dia perintah Allah ni ada nilai. Allah Taala bagi tahu kepada mereka, ya ahli kuliah ahli kitab lastum ala syai'. Wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, kamu tidak ada nilai di sisi Allah sehingga kamu tegak Taurat dan Injil. Dia apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Mana umat ni pun gitu juga. Ulama umat ni pun gitu juga. Tapi kalau dia degil juga, tengok Allah kata, bila dia degil, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Allah Taala bagi tahu orang bila dia degil ni, bila diberitahu supaya ikut apa yang diturunkan kepada mereka daripada kita Allah SWT, Allah Taala bagi tahu ajakan begini ni menyebabkan menambah kepada tughyanan wa kufra. Bertambah kufur, bertambah degil. Bertambah zalim, bertambah kufur. Taksir. Sebab apa? Sebab yakin selain daripada perintah Allah, yakin selain daripada sunnah Nabi ni ada kejayaan. Fala ta'sa'al qaumil kafirin. Jadi orang lagu ni wahai Muhammad, Allah Taala bagi tahu, tak usah rasa sedih lah. Tak. Orang lagu ni bila Allah Taala turun azab, Allah Taala tidak peduli ni, tidak mahu beriman ni, kamu jangan rasa terkilan, rasa sedih. Kemudian Allah Taala tunjuk pada kita sambung esok insya-Allah. Cuma esok pagi hadirin hadirat, esok pagi tak ada. Kita ada petang pukul 4 esok. Pagi kita tak ada. Pagi tak ada sebenarnya. Ni anak dengar daripada Maulana Hadis, anak ziarah dia sebelum ni. Dia dah tarik, dia lah bagi tahu. Tak, rupanya kita tak boleh buat majlis sebelum Jumaat. Larangan hadis. Masa dengar daripada dia tu kita pun fikir jolok kau mula-mula. Tak. Kita sepanjang kita ngaji pun kita tak jumpa juga ke tak? Rupanya bukan tak jumpa, sebab kita tak hanya bagi perhatian. Memang kita cek, memang rupanya semua syarah. Ibnu Hajar kau syarah kau, Fathul Bari kau, Umdatul Qari kau, semua kau ulama-ulama syarah ke tak? Semua larang. Tak boleh, kita tak boleh buat majlis pagi Jumaat. Tak boleh majlis. Majlis ilmu tak boleh. Dilarang. Memang dilarang. Tak majlis. Sebab apa dilarang? Hikmah dia apa dia? Supaya ta'zim khutbah Jumaat tu lah. Untuk ta'zim supaya umat ni daripada awal lagi bagi perhatian pada khutbah Jumaat. Dia memang kita nampak hikmah dia gitu dah. Memang sebenarnya khutbah Jumaat ni main peranan untuk menyatukan umat ni sebenarnya. Zaman kita tak jadi tu kerana kelemahan kita, tapi sebenarnya memang hari Jumaat memang tidak boleh buat majlis. Sebab apa? Sebab nak tawajuh daripada awal lagi, ajak umat ni tawajuh pada khutbah Jumaat. Dan sebab apa? Khutbah Jumaat ni Allah untuk menyatukan umat, ni. Dan majlis lepas tu tak ada masalah. Tak ada masalah pagi Jumaat tu. Tapi kita dapat mula dibuat pula dah. Dibuat pula dah. Kita tak tahu. Dia jumpa hadis lain pula, kita tak jumpa lagi. Kita kena jumpa semula. Kalau kita tu yang jumpa banyak kita, tapi kita pergi cek memang tak ada. Mana sepakat kita tak tahu. Rupanya ulama kita yang buat. Rupanya kita cek semua ulama fiqh kau gambar kau. Tak boleh pagi Jumaat tak boleh buat majlis. Untuk tawajuh khidmah dia tawajuh pada khutbah Jumaat. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام محمد نبي ورسوله والحمد لله.